Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita menyambung perbincangan kita di bawah tajuk peristiwa yang berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah, insya-Allah. Ya, kita menggunakan kitab Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin, ya. Kitab yang tuan-tuan ada, ya. Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin, ya. Karangan Syekh Muhammad Khudri Beg, terbitan Pusaka Salam, terjemahan dia. Jadi tahun yang ketiga ni tuan-tuan, ya, ada beberapa perkara penting, ya. Antaranya ialah tentang salah seorang daripada penyair, ya, penyair Yahudi tetapi yang berbahasa Arab. Sebab walaupun orang-orang Yahudi di Madinah ni, sama ada mereka daripada Bani Nadir, ya, Bani Quraizah ataupun Bani Qainuqa, ya. Bani Qainuqa kebanyakannya adalah peniaga, ya. Mereka menguasai pasar basah Madinah, ya. Wet market Madinah tu dikuasai oleh Bani Qainuqa, ya. Di situlah, ya, berlaku peristiwa seorang perempuan muslimah, ya, telah dicabul kehormatan, ya, oleh peniaga daripada kalangan Bani Qainuqa, ya. Mereka adalah golongan artis juga, ya. Mereka pandai membuat barang-barang kita panggil kraftangan, ya. Mereka pandai, mereka ada kemahiran kita panggil pandai besi, ya. Mereka ni adalah blacksmith, ya. Mereka adalah goldsmith, juga menghasilkan barang-barang perhiasan emas, ya. Mereka juga adalah orang yang mahir dalam pelbagai bidang yang lain, ya, kraftangan, dan mereka meniaga, ya, di pasar basah dan pasar kering juga lah, ya. Begitu juga kalau kita tengok Bani Nadir kebanyakannya adalah petani, ya, dan mereka juga memiliki kemahiran berperang. Ya, Bani Quraizah, ya, dia duduk luar sikit daripada Madinah, tetapi mereka juga asalnya ada hubungan baik dengan Nabi dan para sahabat, ya. Kemudian, ya, mereka kita panggil, ya, kemudian mereka buat perkara yang tak senonoh lah, kerana dalam peperangan Khandaq, ya, peperangan di mana Madinah dikepung, ya, oleh golongan musyrikin, maka mereka telah berpaling tadah, ya. Mereka menyerang orang Islam dari dalam, mereka menjadi musuh dengan selimut, ya. Dan di kalangan orang Yahudi ni, ya, walaupun mereka ni dari segi agamanya agama Taurat, ya, agama Musa alaihissalam, tetapi, ya, dari segi bahasa mereka menggunakan bahasa Arab, ya. Mereka sudah terkesan dengan budaya Arab, mereka sudah assimilated, ya, dalam masyarakat komuniti Arab, Aus dan Khazraj, ya. Jadi bahasa harian mereka, ya, first language mereka ataupun mother tongue mereka adalah bahasa Arab, ya. Mereka bersyair seperti mana orang Arab, pakaian mereka, makanan mereka, semua dari segi agama, ya, mereka masih kekal, ya, dengan agama Taurat kononnya, walaupun Taurat yang mereka miliki itu sudah diselewengkan. Dan ada seorang lelaki, ya, yang merupakan seorang lelaki yang handsome, ya. Beliau ni kacak orang, ya. Kemudian ada kekayaan pula, ya. Dan beliau dipanggil sebagai Ka'ab bin Ashraf, ya. Nama pun nama Arab, Ka'ab nama Arab. Sahabat Nabi ada seorang nama Ka'ab bin Malik, ya, yang nanti diboikot oleh Nabi setelah beliau gagal, ya, menyertai peperangan Tabuk, ya. Jadi 50 hari beliau diboikot oleh Nabi, dan akhirnya turun, ya, ayat daripada surah Taubah ayat 116 dan 117, cerita tentang kisah, ya, Ka'ab bin Malik. Beliau juga seorang penyair. Seperti mana Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Ashraf juga seorang penyair di kalangan Yahudi, ya. Dan permusuhan beliau terhadap muslimin, ya, telah menjadikan, ya, mata hatinya buta sehingga sanggup membuang sifat malu, ya, membakar semangat Quraisy untuk memerangi Rasulullah. Maknanya beliau, ya, bila melihat orang Islam menang dalam perang Badar, beliau tak boleh menerima, ya. Bagi dia ni satu benda yang luar biasa. Bagaimana mungkin Nabi dan para sahabat yang jumlahnya sekitar 305 orang, ya, jumlah asal 313, tapi 8 orang dapat excuse, ya, untuk tidak terlibat dalam peperangan kerana hal masing-masing lah, ya. Ada yang diberi tanggungjawab untuk menjadi imam solat, ya. Ada yang menjadi caretaker Madinah kerana Nabi keluar, Abu Bakar, Osman, Abu
Abu Bakar, Umar, Ali, ya, Osman sebagai contoh, isterinya Ruqayyah, ya, anak Nabi, anak perempuan Nabi yang kedua sedang sakit penat, maka Nabi bagi excuse pada dia tak terlibat dalam perang Badar. Ya, jadi yang lain-lain terlibat. Ya, jumlah lebih kurang 305 orang dapat mengalahkan tentera Quraisy yang jumlahnya sekitar 1000 orang. Jadi ini satu benda yang sangat mengejutkan. Lebih-lebih lagi Quraisy datang dengan persenjataan lengkap. Ya, mereka memang well equipped lah. Ya, jadi mereka datang dengan apa, pasukan sorak pun datang. Ya, mereka dengan bersenjata dan memang dari segi apa kita panggil mentally prepared untuk berperang. Sedangkan Nabi dan para sahabat tidak merancang untuk berperang. Ya, mereka hanya keluar untuk setelah dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil alih, ya, ataupun mengambil balik ganti rugi, ya, barang-barang yang telah dirampas oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi dan para sahabat hijrah keluar daripada Madinah. Ya, jadi itu dia punya apa kita panggil, ya, dia punya sebab, ya, mengapa Nabi dan para sahabat keluar. Ya, tetapi yang mereka nak bertemu ialah dengan pasukan dagang Abu Sufyan. Ya, tidak langsung mereka menyangka mereka akan bertemu dengan pasukan tentera yang lengkap bersenjata, jumlahnya lebih kurang 1000 orang, yang diketuai oleh Abu Jahal, ya, ataupun Amr bin Hisham, ya, daripada Bani Makhzum. Okey, jadi Ka'ab bin Ashraf tak boleh terima. Ya, bagi dia ini satu benda yang tak masuk akal. Jadi apa dia buat? Ya, dia telah pergi ke Mekah, ya, bertemu dengan pemimpin Quraisy, ya, membakar semangat mereka untuk memerangi Nabi. Dia telah mencela Nabi melalui syair. Ya, dia cuba sedaya upaya untuk mewujudkan permusuhan. Ya, sesama umat Islam juga. Setiap, ya, kali Rasulullah memperbaiki kebincangan yang berlaku, ya, yang disebut sebagai cicilakan, ya, asyaki. Dalam bahasa Arab kita panggil asyaki. Ya, asyaki ni maknanya orang yang celaka, ya, kita panggil asyiya. Ya, jadi kita minta ni pada malam-malam Ramadan antara doa setelah habis tarawih kita dia sebut minta pada Allah, Allahumma inna nas'aluka, ya, fi hadhihi lailati syarifatil mubarakah minas su'ada'il maqbulin. Ya Allah, kami mohon, ya, supaya pada malam yang penuh keberkatan ni, pada malam-malam Ramadan kami diberikan, ya, kami termasuk dalam golongan orang yang makbulin, orang yang ibadahnya diterima. Ya, jadi daripada kalangan Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syarifatil mubarakah minas su'ada, daripada kalangan orang yang berbahagia, ya, diberikan kebahagiaan, dicampak dalam diri kita ni kebahagiaan, dalam kehidupan kita kebahagiaan, ya, dan makbulin, yang ibadahnya Allah terima, yang mustajab, ya, mustajab, doa dia mustajab, kan, ya, ibadah diterima, makbul, ya, dan diberikan saadah, kebahagiaan. Ya, wala taj'alna fi hadhihi lailati syarifatil mubarakah minal asfiya al-mardudin, dan janganlah kau jadikan kami, ya Allah, pada malam-malam Ramadan ini daripada kalangan asfiya. Asfiya itu ialah plural form, ya, untuk syaki. Kita dah sebut dah, ya, bahasa Arab ni tuan-tuan, ya, sama ada kita belajar, kalau kita belajar agama, belajar Quran baik, fasih, belajar syarah hadis, belajar fiqh, ya, belajar tajwid, ya, belajar bahasa Arab of course, ya, dan belajar apa juga ilmu sirah dan sebagainya, semua melibatkan bahasa Arab. Sebab teks asal dalam bahasa Arab. Teks Quran dalam bahasa Arab, teks hadis dalam bahasa Arab. Ya, teks yang berkaitan dengan sumber utama, ya, Islam tu, ya, dia punya primary sources semua dalam bahasa Arab. Jadi suka tak suka tuan-tuan kena belajar juga sikit sebanyak, ya, Arabic grammar. Kena tahu yang ini masculine, ni feminine, tahu ni past tense, ni present tense, ni future, ya, tahu ini kalau dia kalau dia noun ini singular, ni dual, ni plural, ya, kalau dia plural kena tengok feminine ke masculine plural, ataupun kita panggil, ya, broken plural, ya, ataupun dia kita panggil, ya, dia yang berkaitan dengan grammar lah, tuan-tuan. Ya, yang berkaitan dengan tata bahasa Arab kena tahu. Ya, sebab dia yang menentukan pemahaman yang betul, ya, tentang sesuatu kita panggil, ya, tentang sesuatu teks, ya. Kita nak faham betul tu kena melalui yang tu lah. Okey, ya. Jadi Ka'ab bin Ashraf, ya, orang Yahudi tapi menguasai bahasa Arab dengan baik, merupakan bahasa utama dia. Orang Madinah memang semua bercakap Arab. Sama ada mereka ni kafir ataupun tidak, ya. Sama ada mereka ni Yahudi ataupun mereka ni Arab Muslim, ya. Jadi dia tanpa rasa malu dia pergi ke Madinah. Ya, sedangkan kita tahu orang Yahudi ni dia anggap dirinya tu prestige lah. Dia prestigious. Mereka duduk pada satu tahap yang lebih tinggi daripada orang Arab. Orang Arab ni
ya, orang yang tak layak untuk dimuliakan. Ya, sebab itu ya, terkenal di kalangan orang Yahudi, mereka sebut la yastahiqul hayah illal yahud. La, tidaklah yastahiqul hayah, tidak layak untuk hidup illal yahud, melainkan orang-orang Yahudi. Yahudi saja yang layak hidup, orang lain tak layak. Ya, itu dia punya apa slogan dia kata. Ya, jadi oleh kerana itu tak sepatutnya dia pergi ke Mekah, ya, tempat di mana orang Arab Quraisy duduk, ya, untuk membakar semangat mereka, ya. Jadi patutnya orang-orang Arab lah yang datang bertemu dengan dia sebab dia ni mulia, ya. Tapi tak, dia sanggup, ya, kalau dalam istilah kita sanggup mencemar duli lah. Ya, maknanya kalau golongan apa ni raja-raja yang sanggup turun dalam masyarakat, turun padang, ya. Sedangkan kita tahu, ya, orang-orang Yahudi ni mereka menganggap mereka punya kedudukan lebih tinggi. Orang lain tak layak hidup, orang Yahudi yang layak hidup. Sebab tu kalau mereka nak ambil tanah orang Islam, ya, tanah orang Arab Palestin di Palestin contoh, sama ada di Gaza, ya, di tebing barat ataupun di Gaza sana, ya, mereka buat suka-suka hati saja. Mereka bulldoze saja, ya, rumah orang Islam. Walaupun dalam rumah orang Islam tu ada orang tua yang bedridden, ya, ada kanak-kanak, ada baby, dia tak boleh. Ya, dia kalau nak sesuatu kawasan, dia bulldoze saja. Ya, kalau dia nak bangunkan rumah dia tak peduli. Kawasan kebun zaitun pun mereka boleh bulldoze. Sedangkan, ya, pokok zaitun tu merupakan pokok yang menghasilkan makanan utama lah. Ya, maknanya dengan buah zaitun, dengan minyaknya, dengan pelbagai, ya. Kita kata pokok zaitun ni daripada ujung pokok, ya, pucuk dia sampailah ke akar, semuanya berguna, ya, boleh digunakan untuk pelbagai apa ni hal, ya, pelbagai keperluan hidup, terutamanya buah dan minyaknya lah, ya, daunnya juga, ya, dan akarnya, ya, dia punya apa kita panggil rantingnya, ya, dia punya semua, tuan-tuan, maknanya 100%, ya, pokok zaitun, ya, sebab tu pokok zaitun dipanggil apa ni, the tree of life, ya, syajaratul hayah dipanggil, ya, maknanya pokok kehidupan, tuan-tuan. Sebab memang umurnya ratusan tahun, boleh sampai ribuan tahun, dan dimanfaatkan daripada satu generasi ke satu generasi yang lain. Okey, ya. Jadi pembunuhan Ka'ab bin Ashraf, kita masuk muka surat 173. Apabila muslimin mendapat kemenangan dalam peperangan Badar, ya, Ka'ab seperti mana kita tahu tadi, ya, dia melihat orang-orang tawanan diikat dengan tali. Orang tawanan ni maknanya 70 mati dalam perang, ya, termasuklah Abu Lahab, ya, Abu Jahal, ya, Amr bin Hisham mati, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf sebagai contoh. Ya, jadi apa ni, apa kita panggil, ya, mungkin ada masalah sikit, nanti Ustaz apa ni, apa minta apa ni technical people bantu, ya. Tidak rendah, ya. Sambil kita baca, tuan-tuan, ya, sambil dibaiki oleh Ustaz punya pembantu, ya. Sudah boleh dengar? Okey, lebih baik, tuan-tuan. Sekarang okey? Minta respon, ya. Senyap je tu okey maknanya, ya. Alhamdulillah, ya. Jadi Ka'ab bin Ashraf tadi, ya. Jadi dia tengok 70 orang musyrikin yang ditangkap, ya. 70 musyrikin yang ditangkap ni, tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat, ya, 70 ni bukan semua menyokong Abu Jahal, ya, dan pasukan tentera tu. Sebahagian mereka terpaksa saja, ya, mereka dikerah untuk pergi. Antaranya yang ditawan 70 orang tu termasuklah Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas bapa saudara Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Beliau juga ditawan dalam perang Badar, ya. Termasuk juga yang ditawan ialah Uqail, ya, Uqail, ya, Uqail bin Abi Talib. Siapa dia Uqail bin Abi Talib? Beliau adalah abang kepada Ja'far bin Abi Talib dan abang pada Ali bin Abi Talib. Beliau belum memeluk Islam, ya. Beliau juga ditawan, ya. Begitu juga, ya, apa ni, apa kita panggil, ya, sebahagian daripada keluarga sahabat Nabi, ya. Contoh kita kata abang Mus'ab bin Umair juga ditawan, ya. Sebahagian daripada apa, daripada orang-orang besar, ya, Quraisy yang sebahagian meninggal dunia, ya, macam tadi Ustaz sebut apa ni, siapa, Abu Jahal, Amr bin Hisham, ya, Umayyah bin Khalaf,
ya Ubay bin Khalaf, kemudian Utbah bin Rabi'ah, ya ni keluarga Abu Sufyan, ya. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah, abang pada Utbah, ya anak pada Utbah Al-Walid bin Utbah, ya, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, ni bapa kepada Khalid bin Al-Walid. Kemudian kalau nak sebut ramai tuan-tuan, ya. Kebanyakannya syahid, ya. Kalau orang kita syahid lah kita panggil. Ya, tapi kalau orang dia mati, ya, mati dalam perang Badar 70 orang. Para pemimpin sebahagian besarnya, termasuk 70 yang ditawan. Ya, termasuklah Sayyidina Abbas juga. Walaupun dia bukan nak pergi, ya, dia sayang Nabi dan dia tak nak lawan Nabi, tetapi dikerah maka pergi juga tuan-tuan. Jadi mereka kena membayar apa? Kena membayar apa ni, tebusan, ya. Memang dia bayar tebusan. Maka apabila dia melihat sebahagian orang Quraisy ditawan ni, ya, maka dia pergi ke Mekah, ya, untuk menangis, ya, menangisi orang yang terbunuh dan memberikan, ya, galakkan supaya memerangi muslimin. Jadi dia berlakonlah tuan-tuan. Ya, dia tak sedih pun, ya, orang Mekah mati apa peduli dia. Tapi dia, ya, dia berlakon, ya, dia main drama tuan-tuan. Ya, seolah-olah dia simpati. Sebenarnya, ya, dia ada tujuan lain, ada hidden agenda. Dia nak supaya orang-orang Mekah, ya, bangun untuk membalas dendam. Dengan itu Rasulullah berkata, siapakah yang akan menghukum Ka'ab bin Ashraf? Ya, dengan syair dia yang menghina Islam, menghina perempuan-perempuan Islam, ya, menghina isteri Nabi, merendah-rendahkan apa kemampuan tentera Islam, ya, menghina Islam lah secara umumnya. Kemudian pergi pula ke Mekah untuk mengapi-ngapikan semangat orang Mekah supaya datang, ya, melawan orang-orang apa ni Islam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi tanya, siapakah yang akan, ya, menghukum Ka'ab bin Ashraf? Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul. Ya, jadi menyakiti ni, ya, man azazimian azani kata Nabi sebagai contoh. Siapa yang menyakiti orang-orang zimmi, maknanya orang kafir yang mereka ada perjanjian damai dengan orang Islam. Walaupun mereka kafir, tapi tak boleh, mereka tidak boleh disakiti, tak boleh dihina, tak boleh didustai, ya, tak boleh dinafikan hak mereka sebagai warga negara. Ya, Nabi sebut man azazimian, sesiapa yang menyakiti orang zimmi, kafir zimmi, azani, dia telah menyakiti aku. Wa man azani faqad azallah. Sesiapa yang, ya, menyakiti aku, maka sesungguhnya dia menyakiti Allah dan Rasul. Ya, menyakiti Allah. Ya, jadi tak boleh tuan-tuan. Jadi Ka'ab bin Ashraf telah dianggap menyakiti Allah dan Rasul. Ya, jadi bangun salah seorang daripada sahabat Nabi daripada kalangan Ansar, ya, beliau adalah Muhammad bin Maslamah. Ya, jadi ada nota kaki di bawah, Muhammad bin Maslamah, ya, bin Salamah Al-Ansari, orang Ansar dan orang Ausi. Ausi di situ maknanya dia daripada kabilah Aus. Ya, kita dah sebut selalu, ya, di Al-Madinah orang Arab terbahagi dua, ada yang Khazraj, ada yang Aus, ya. Macam contoh kelas kita sebelum ni, kita ada sebut tentang apa ni, orang munafik, ya. Munafik di kalangan orang-orang Madinah Arab ni terbahagi dua. Yang pertama, ketua munafik, ya, di kalangan orang Khazraj yang kita panggil Abdullah bin Ubay, dan satu lagi ialah ketua munafik daripada kalangan Aus, ya, yang kita panggil sebagai Abu Amir, ya, Abu Amir, ya, yang dipanggil sebagai Abu Amir Ar-Rahib, tapi Nabi panggil dia Abu Amir, ya, Al-Fasiq, ya. Beliau ada hubungan baik dengan golongan Kristian. Beliau ada hubungan baik dengan Byzantine Empire, ya. Malah dia dapat peruntukan daripada Byzantine Empire untuk membina Masjid Dirar. Masjid Dirar ni masjid yang dibina untuk menyaingi, ya, kehebatan Masjid Nabawi, ya, di downtown Madinah, dan juga Masjid Quba yang berada di luar Madinah pada ketika itu. Jadi, ya, daripada kalangan Aus ini adalah tokoh-tokoh hebatnya, ya, antaranya ialah Muhammad bin Maslamah, ya. Beliau orang Ansar, tapi orang Ansar daripada Aus, ya. Dan di sini disebut telah lama memeluk Islam hasil dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab. Jadi ketika Mus'ab datang berdakwah di Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, maknanya sebelum Nabi hijrah, ya, pada tahun 1 hijrah, sebelum itu Nabi telah menghantar 2 orang sahabat, ya, untuk berdakwah, antaranya Mus'ab bin Umair yang wajahnya seirah Nabi, ya, dia terbunuh dalam perang Uhud, ya. Beliau ketika dibunuh, ya, oleh Ibnu Qami'ah, ya, maka orang menganggap Nabi yang wafat. Ibnu Qami'ah pun menyangka Nabi yang dibunuh. Beliau menjerit mengatakan qataltu Muhammadan, aku dah bunuh Muhammad. Ya, sedangkan yang dibunuh adalah Mus'ab, bukan Nabi. Ya, Nabi masih hidup, cuma tercedera, ya. Nabi patah giginya, somping gigi Nabi. Ya, Nabi luka di kepala, ya. Begitu juga manik yang ada pada baju besi Nabi tertusuk ke dalam pipi Nabi, sehingga, ya, Abu Ubaidah, ya, bin Abdullah bin Al-Jarrah, beliau yang telah menggigit, ya, untuk mengurangkan kesakitan Nabi, sehingga tercabut 2 batang giginya tuan-tuan, kerana, ya, berusaha untuk menanggalkan manik tadi, ya, daripada baju besi Nabi.
Okey ya. Jadi apa ni, beliau ini ya masuk Islam daripada tangan Mus'ab bin Umair. Ya, dua sahabat Nabi yang dihantar ke Madinah tadi sebelum Nabi pergi ialah Mus'ab dan seorang lagi ialah seorang lelaki buta keluarga Nabi. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum yang akhirnya menjadi apa ni muazzin Nabi nombor dua. Nombor satu Bilal bin Rabah, nombor dua ya ialah siapa tadi Abdullah bin apa ni apa Abdullah bin Ummi Maktum ya, anak kepada Al Maktum ya. Jadi Ummi Maktum ya, mak kepada Al Maktum ya. Ummi Al Maktum mana ibu kepada Al Maktum ya. Mungkin Al Maktum tu nama anak sulung dia kemungkinan ya. Okey, itu dia punya cerita dia. Jadi apabila Mus'ab datang, Mus'ab ya mengajak orang-orang Ansar ya daripada kalangan Aus dan Khazraj untuk meluk Islam. Salah seorang yang masuk Islam ialah Muhammad bin Maslamah ya. Nabi mempersaudarakan ya beliau dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya, Muhammad bin Maslamah ni telah dipersaudarakan ya, seperti mana kita tahu ya. Nabi sendiri mempersaudarakan diri baginda dengan Sayyidina Ali. Tapi sahabat-sahabat Nabi kebanyakannya dipersaudarakan dengan orang-orang Ansar. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Khadijah ya, Khadijah bin Zaid ya, Khadijah bin Zaid yang akhirnya ada seorang anak perempuan namanya Habibah binti Khadijah dan dikahwini oleh Abu Bakar untuk merapatkan lagi ya hubungan di antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin Abu Bakar, Ansar ya Khadijah bin Zaid. Khadijah ada anak perempuan nama Habibah binti Khadijah. Maka Abu Bakar kahwin dengan anak ni. Jadi Khadijah selain daripada menjadi kita panggil saudara dalam tadi hubungan Muhajirin Ansar, ya beliau juga merupakan bapa mertua kepada Abu Bakar kerana Abu Bakar kahwin dengan anak perempuan dia. Ya, itu antara kita kata hubungan yang sangat rapat lah. Ya, macam Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ya bin Ar-Rabi' sebagai contoh orang kaya juga. Ya, beliaulah yang telah membuka balik ya kita kata peluang kepada Abdul Rahman untuk berniaga, untuk menjadi kaya balik, untuk menyumbang pada Islam ya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat lain. Antaranya ialah Abu Ubaidah ya Abu Ubaidah Amir ya bin Abdullah bin Al-Jarrah ya yang kita selalu sebut salah seorang daripada 10 yang dijamin syurga. Abu Ubaidah Al-Jarrah nombor 9. Ya, jadi beliau telah dipersaudarakan dengan Muhammad bin Maslamah. Beliau menyertai semua peperangan kecuali perang Tabuk. Ya, jadi Muhammad bin Maslamah pergi semua perang daripada peringkat awal lagi. Beliau tidak menyertai perang Tabuk setelah mendapat izin daripada Nabi. Mempunyai saham dalam pembunuhan Ka'b bin Ashraf. Jadi beliau terlibat. Ya, beliau ni kita kata apa kita panggil ya. Beliau adalah pegawai tugas-tugas khas lah kita kata. Kalau ada ya special kita panggil ya, special program ataupun special task ya yang Nabi nak minta supaya beberapa orang sahabat melakukannya, maka Muhammad bin Maslamah ya biasanya dilantik ya sebagai salah seorang daripada mereka. Jadi beliau terlibat ya dan beliau juga terlibat dalam pembunuhan Ibnu Abdul Haqiq. Ini adalah ketua salah seorang pemimpin Bani Nadir tuan-tuan ya. Umar ya meminta pertolongannya dalam menyelesaikan masalah rumit, mengasingkan diri ketika berlaku fitnah pembunuhan Osman. Jadi ketika Osman terbunuh ya, jadi Muhammad bin Maslamah beliau tidak terlibatlah ya kerana sudah berlaku fitnah ya, tak tahu siapa yang bunuh ya. Dan meninggal dunia pada tahun 46 Hijrah. Ini dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah ni karangan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab hebat ni tuan-tuan ya, ada 8 jilid. Dalam bahasa Arab 8 jilid ya, cerita tentang ya para sahabat Nabi ya daripada kalangan lelaki maupun perempuan. Sahabat duduk di Mekah, duduk di Madinah ya, sahabat duduk di negeri Syam, sahabat duduk di Basrah, di Kufah ya, sahabat-sahabat yang duduk di Yaman ya, sahabat duduk di macam-macam tuan-tuan ya, di Mesir, di negeri Syam ya dan sebagainya yang kita kata diceritakan dengan detail oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya yang meninggal pada tahun 770 ya 770 atau 71 Hijrah ya, hidup pada abad yang ke-8, tokoh hebat yang telah mensyarahkan kitab saya Al-Bukhari. Fathul Bari itu karangan Ibnu Hajar. Kitab Bulughul Maram yang kita baca tuan-tuan ya dalam kelas kita pun ya juga daripada karangan hasil buah tangan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, tokoh hebat ya, ahli hadis ya, ahli rijal hadis, tarikh ar-ruwat ya, beliau juga tokoh hebat dalam bidang fiqh ya, dan macam-macam bidang lah tuan-tuan ya, seorang
tokoh scholar yang kita panggil ensiklopedik, ya, mausu'i, maknanya macam-macam bidang menguasai bahasa Arabnya, ya, ilmu rijal hadis, ya, ilmu sejarah, ya, ilmu sirah, ya, tarikh al-islami, fiqahnya, hadisnya, ilal hadis, ya, bidang-bidang macam-macam tuan-tuan, ya. Ini tokoh-tokoh hebat dululah. Dan beliau mengarang 8 jilid, ya, kitab Al-Isabah, ya, fi tamyiz as-sahabah, ni cerita tentang biografi para sahabat. Ni antara kitab besarlah. Ya, ni dalam jilid yang ke-6 ada cerita tentang Muhammad bin Maslamah, ya, yang meninggal pada tahun 46 Hijrah. Ya, 46 Hijrah ni maknanya tahun pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kerana Sayyidina Ali dibunuh tahun 40 Hijrah dibunuh. Ya, kemudian naik anaknya Al-Hasan, ya, memerintah lebih kurang selama 6 bulan. Kemudian berlaku perjanjian, ya, antara Sayyidina Al-Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka diserahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah, maka bermulalah, ya, kita kata dinasti Bani Umayyah, ya, dan Muawiyah memerintah daripada tahun 41 Hijrah sampailah tahun 60 Hijrah, lebih kurang 19 tahun, 20 tahun lah, ya, kita kata lebih kurang 20 tahun, ya. Jadi pada tahun pemerintahan beliau tahun 46 Hijrah, ya, berlaku kematian atau kewafatan Muhammad bin Maslamah, ya. Ini pegawai tugas-tugas khas, ya, special task punya, kita kata officer lah tuan-tuan, ya. Kemudian apa yang boleh kita tambah di sini, ya. Jadi Muhammad bin Maslamah, ya, berkata, adakah kamu mahu aku membunuhnya? Ini cerita tentang Ka'ab bin Ashraf tadi, ya. Jadi baginda menjawab, ya. Muhammad berkata, aku akan melaksanakannya. Izinkan aku menyebut kepadanya perkara yang membolehkan aku melaksanakan tugas ini. Rasulullah pun mengizinkannya, ya. Jadi maknanya ada kes-kes tertentu yang Nabi benarkan, ya, para sahabat untuk merancang membunuh, ya, mana-mana tokoh di kalangan orang-orang musuh-musuh Islam, ya, yang mereka ini memang terlibat, ya, merancang untuk kita panggil, ya, untuk menyerang Islam, sama ada daripada luar maupun dari dalam. Macam Ka'ab ni dua-dua tuan-tuan, dari dalam pun dia buat dengan syair, dengan penghinaan, ya, dengan dia mengapi-ngapikan, ya, kita panggil hubungan di antara Aus dan Khazraj, ya, Muhajirin dan Ansar, ya. Dan beliau juga pergi ke Mekah semata-mata untuk menarik perhatian orang Mekah. Berlakon kononnya sedih, ya, kematian 70 pemimpin Mekah, ya, tetapi sebenarnya itu main drama saja. Kerana dia mencapai dia punya matlamat, ya, untuk melemahkan orang Islam. Jadi apabila beliau dibenarkan oleh Nabi untuk dibunuh, maka Muhammad bin Maslamah lah yang mengambil, ya, tanggungjawab ini. Kemudian beliau bersama 4 orang daripada kaum dia, ya, mana daripada kaum Aus, ya. Jadi beliau pergi Ka'ab lalu berkata, lelaki ini maksudnya ialah Rasulullah telah meminta kami mengeluarkan zakat dan ia membebankan kami, ya. Jadi kita panggil, ya, dia punya ni tadilah Muhammad bin Maslamah lah, ya. Jadi Muhammad bin Maslamah lah patutnya berkata ni, lelaki ni maksudnya Muhammad telah meminta kami untuk mengeluarkan zakat dan ia membebankan kami. Oleh sebab itu, ya, kata Muhammad bin Maslamah, ya, betul kan, bukan Ka'ab tuan-tuan, ya. Ini bukan Ka'ab, tuan-tuan ambil pen, ya. Tuan-tuan kita panggil, cuba padamkan, ya, letak di sana Muhammad bin Maslamah. Ya, tuan-tuan yang ada buku ni, muka surat 174, ya. 174 Muhammad bin Maslamah, ya. Muhammad bin Maslamah meninggal pada tahun 46 Hijrah. Ya, pada zaman Muawiyah, maknanya dia hidup banyak membantu Islam, ya, pada zaman para sahabat, ya, terutamanya pada zaman Abu Bakar dan Umar serta Osman juga, ya. Cuma ketika Osman terbunuh, ya, maka dia nampak macam mengundur diri, ya, tak mau terlibat dengan isu fitnah tadi, ya. Kemudian naik Sayyidina Ali selama 5 tahun, ya, tahun 35 sampai 40, Ali pula dibunuh, naik Al-Hasan. Al-Hasan meletakkan jawatan untuk memberi peluang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dan beliau meninggal Muhammad bin Maslamah pada tahun yang ke-5, ya, ataupun tahun yang ke-6 setelah Muawiyah bin Abi Sufyan naik sebagai khalifah, ya, khalifah Islam pada masa itu, ya. Kemudian Ka'ab berkata, walaupun begitu demi Allah kamu tetap, ya, menjadi pengikutnya, ya. Jadi kalau kita nak kata Ka'ab sebut pun tak salah juga, ya. Tapi makna Ka'ab dah bagi tahu dah, ya. Dia ni lelaki ni, Muhammad ni suruh kamu keluar zakat, ya, dia bebankan kamu, ya, tapi kamu jadi pengikut dia pasal apa? Ya. Maka Muhammad menjawab, kami mengikutinya dan kami tidak mahu meninggalkannya sehingga kami mengetahui, ya, kesudahan,
apa yang dibawanya, ya. Jadi kami nak ikut, kami mengikut dan kami tidak mau meninggalkannya sehingga kami mengetahui kesudahan. Jadi ya seolah-olah macam dia terpaksa lah, terutamanya kerana Nabi berbangsa Arab, dia pun berbangsa Arab. Nabi ada hubungan baik dengan apa kita panggil, dengan Aus dan Khazraj. Jadi kami datang untuk berhutang buah kurma sekadar yang boleh dibawa oleh seekor atau 2 ekor unta. Ya, jadi dia datang. Kononnya nak berhutang. Ka'ab berkata boleh. Tetapi kamu mesti menyerahkan sesuatu barang sebagai gadai. Ya, nak kena ada apa kita panggil gadaian dia lah. Ya, ada dia panggil ada marhun dia. Ya, marhun, min ra ha waw nun. Ya, min ra hak simpul marhun, ya. Ini barang gadaian. Ya, kita panggil barang gadaian. Ya, ada collateral dia lah, ya. Jadi itu dia punya apa kita panggil, ya, dia punya syarat dia. Boleh, aku boleh bagi, ya. Sebab kita tahu, ya, mereka ni adalah petani, ada ladang kurma yang baik, ya. Jadi nak dibagi kepada apa kita panggil, ya, Muhammad bin Maslamah. Jadi yang boleh, ya, yang boleh dibawa oleh seekor ataupun 2 ekor unta. Kau kata boleh, ya. Tetapi mesti serahkan gadaian, ada marhun. Muhammad dan kawan-kawannya bertanya, apa yang kamu mahu? Dia menjawab, gadaikan isteri kamu. Ya, punyalah sampai peringkat begitu. Ya, jadi gadaikan isteri kamu. Bawa isteri kamu ke sini, aku simpan di rumah aku. Ya, selagi kamu tak boleh bayar hutang, maka isteri kamu aku pegang. Seolah-olah macam tu. Ya. Jadi apa ni? Dia menjawab, gadaikan isteri kamu. Mereka menjawab, bagaimana kami boleh menyerahkan isteri kami sebagai gadaian sedangkan kamu adalah lelaki Arab yang paling kacak. Ya, sebab apa dikata lelaki Arab? Kerana ada yang menyebut bahawasanya bapa kepada siapa? Ya, bapa kepada Ka'ab bin Ashraf ni adalah, ya, Ashraf tu orang Arab. Orang apa ni? Orang Yahudi, mak dia orang Arab. Ya, ada yang kata bukan, ya. Tapi adalah keluarganya ada kena-mengena dengan orang Arab juga. Jadi walaupun beliau seorang Yahudi, ya, tetapi beliau dianggap sebagai lelaki Arab yang kacak. Ni pujian lah kita kata, ya, main drama juga tuan-tuan, ya. Jadi paling kacak dan comel. Dia berkata, kalau begitu gadaikan anak-anak kamu. Mereka berkata, bagaimana kami boleh menyerahkan anak-anak kami sebagai gadaian? Kami bimbang salah seorang daripada mereka akan mencela tindakan tersebut dengan mengatakan kami digadai hanya untuk mendapatkan buah kurma sebanyak yang boleh dibawa oleh seekor atau 2 ekor unta. Ini memalukan kami. Ini jawapan Muhammad bin Maslamah dengan kawan-kawannya. Ya. Kemudian walau bagaimanapun, ya, kami akan menggadaikan senjata kami. Ya, akan bagi senjata. Ka'ab setuju dengan cadangan tersebut. Mereka berjanji untuk menghantarnya, ya, pada waktu malam. Jadi dah buat janjilah nak datang balik. Pada malam tersebut, Muhammad bin Maslamah datang dengan membawa bersama-samanya, ya, Abu Nailah, ya, saudara sesusu Ka'ab. Ya, ini daripada kalangan Aus juga, ya. Kita sebut tadi kan, kaum dia kaum Aus. Ya, kemudian Abbad bin Bashur, ya, ataupun bin Bashar, ya. Kalau Bashar double shin lah. Ya, ni bin Bashur. Al Haris bin Aus, ya, dan Abu Abbas bin Jibir, ya, ataupun bin Jabar. Ya, bin Jabar, ya, Jim Barah. Jadi boleh baca juga Jabar, ya. Bukan Jabir. Kalau Jabir Jim alif Barah. Semua mereka daripada kabilah Aus, seperti mana kita sebut tadi. Muhammad memanggilnya dan Ka'ab ingin turun dari rumahnya untuk menyahut panggilan tersebut. Jadi seperti mana hari yang telah dijanjikan malam tu, ya, maka Muhammad bin Maslamah datang bersama dengan 4 orang tadi. Ya, datang bersama dengan Abu Nailah, ya, datang dengan Abbad bin Bashur, Al Haris bin Aus dan Abu Abbas bin Jibir. 4 orang termasuk termasuk Muhammad bin Maslamah 5 orang lah. Jadi bila sampai di kawasan, ya, tempat tinggal tadi, ya, dia duduk dalam Fortress City juga. Minta maaf tuan-tuan, ya. Jadi bila dia sampai dipanggil, maka Ka'ab nak turun, ya. Tetapi isterinya bertanya, "Ke mana kamu ingin pergi malam-malam begini? Kamu adalah lelaki yang sedang diperangi." Ya, Ka'ab menjawab, "Mereka ialah saudaraku, anak saudaraku Muhammad bin Maslamah dan saudara sesusunya Abu Nailah." Memang betul lah. Ya, ini ada hubungan, ya, hubungan zaman jahiliah dulu, ya, mereka memang ada hubungan. Sesungguhnya apabila orang mulia diajak untuk berperang walaupun pada malam hari, dia akan menyahutnya. Ya, jadi ada apa kita panggil nota kaki di bawah ni, ya, cerita daripada Sirah Ibn Hisham menyebut bahawa orang-orang yang berbincang dengan Ka'ab ialah Abu Nailah,
Ya, tapi ada nama yang sedikit berbeza lah. Ya. Tapi disebut di sini Abu Nailah Sultan bin Salamah. Maknanya nama dia Sultan. Ya, Abu Nailah itu adalah kunyah dia. Ya, dalam kitab kitab Nurul Yakin ni tidak disebut nama sebenar Abu Nailah, nama penuh dia. Tapi di sini ada disebut ya oleh Ibnu Hisham dalam jilid yang kedua. Ibnu Hisham ni pun ada terjemahan tuan-tuan. Dalam English pun ada. Tuan-tuan boleh cari e-book dia ya. Dan juga dalam bahasa Melayu kita sudah ada terjemahan. 3 jilid kalau tak salah ni ya. Dan apa kita panggil ya, ni jilid yang kedua. Jadi nama Abu Nailah adalah Sultan bin Salamah. Ya, Salamah bukan perempuan, Salamah lelaki. Contoh Abu Salamah, bapa kepada Salamah. Kita ada Ummu Salamah, ya, mak kepada Salamah. Salamah tu anak sulung dia, tuan-tuan. Jadi kalau dia perempuan, Salma. Contoh macam kita kata apa ni, nenek Nabi, ya. Maknanya isteri kepada moyang Nabi Hashim. Namanya Salma binti Amru, Salma. Sin, lam, min, alif. Salma, perempuan. Kalau Salamah itu lelaki, tuan-tuan, ya. Jadi beliau adalah saudara sesusu Ka'ab bin Al-Ashraf, ya, saudara sesusu Ka'ab bin Al-Ashraf. Maknanya lagi dekatlah. Ya, ini dalam Sirah Ibnu Hisham. Jadi mana lagi dekat. Sebab tu dia panggil saudaraku, ya, Muhammad bin Maslamah, dan saudara sesusuku Abu Nailah. Jadi betul, ya, apa ni, seperti mana Ibnu Hisham sebut, ya, Abu Nailah ataupun Sultan bin Salamah, beliau menyusu daripada ibu susu yang sama seperti mana yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ashraf, ya. Jadi ibu susu mereka sama. Jadi mereka adalah saudara sesusu, adik-beradik sesusu, tuan-tuan, ya. Selepas itu Muhammad bin Maslamah berkata kepada mereka yang bersamanya, apabila dia datang, apabila Ka'ab datang, ya, aku akan memegang, ya, rambutnya dan menciumnya. Apabila kamu melihat aku dapat memegang kepalanya, maka bunuhlah dia. Ka'ab datang berjumpa mereka dengan membawa pedang yang tersarung dan memakai minyak wangi kasturi. Ya, dan kita tahulah, ya, wangian biasa disebut dalam hadis, ya, wangian ni kasturi lah. Ya, sebagai contoh apa kita panggil, ya, la khalufu, ya, famis shaim, apa ni, bau mulut, ya, orang-orang yang berpuasa ini, ya, lebih apa kita panggil, ya, lebih harum, ya, daripada bauan kasturi, ya, min rihil misik, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat besok. Bukan di dunia lah, tuan-tuan. Di dunia memang bau orang puasa lah, ya, ada bau, ya. Jadi jangan pula kita saja-saja, ya, kita kata nak bau tak bau kasturi, kita pun buka mulut, ya, bagi isteri kita ataupun anak kita, memang apa ni, tutup hidung lah dia, ya. Tapi maknanya ini di akhirat besok, ya. Jadi bau mulut orang yang berpuasa ni adalah seharum kasturi, ya. Memang disebut kasturi, bauan harum kasturi, ya. Bau badan Nabi bauan kasturi, ya. Dan juga apa kita panggil, bau-bauan harum, ya. Di syurga juga disebut. Antaranya ialah bau-bauan daripada kasturi juga, ya, merupakan apa kita panggil, ya, merupakan bauan yang paling harum lah, ya, yang katanya dibuat daripada darah kijang, ya. Kijang tu bila dia masuk, ya, menyusup masuk dalam kawasan-kawasan ada ranting pokok, ada dahan pokok, kadang dia terluka, ya. Jadi bila terluka pada kulitnya tu, akhirnya berbintik, ya, keluar dia punya macam kutil dia. Ya, jadi kutil ni kadang-kadang dia bila dia berjalan ke sana kemari, kutil tu tertanggal. Kutil tu lah yang dikutip oleh pencari minyak wangi, ya, kasturi tadi, tuan-tuan. Jadi sebab tu bila kita panggil, bila dikutip, bukan senang nak jumpa ni, tuan-tuan, ya. Jadi mereka cari, mereka dapatkan, ya, mereka proses, dah tentu harganya mahal. Ya, sebab tu wangian kasturi sangat mahal, ya. Jadi itu dia punya sebab nak jumpa tu payah. Okey, jadi apabila kamu tengok aku pegang kepala dia, dia pula pakai minyak wangi kasturi, maka kamu bunuhlah dia. Muhammad berkata, aku tidak pernah melihat kamu memakai bauan yang lebih baik seperti hari ini. Ni semua main drama, puji je lah. Adakah kamu membenarkan aku mencium kepalamu? Ka'ab berkata, silakan. Maka Muhammad pun cium. Apabila beliau benar-benar dapat memegang kepalanya, beliau berkata, bunuhlah dia. Maka mereka membunuhnya. Dengan itu Allah menyelamatkan muslimin daripada kejahatan, ya, yang dilakukan oleh Ka'ab bin Al-Ashraf, ya. Kemudian Muhammad bin Maslamah menemui Nabi SAW untuk melaporkan apa yang berlaku. Pembunuhan ini, ya, berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun yang ketiga Hijrah. Jadi bulan Rabiul Awal makna bulan yang ketiga lah,
Ya, bulan pertama adalah bulan Muharram, kedua Safar, ketiga Rabiul Awal. Mana awal tahun yang ketiga Hijrah, ya. Jadi apabila Rasulullah mendapati ya seseorang pemimpin melakukan pengkhianatan dan mahu mendatangkan keburukan serta menyalakan api peperangan, baginda akan menghantar seseorang ya yang boleh menghapuskan kejahatan itu. Inilah yang dilakukan ya kepada Abu Afa, seorang Yahudi. Kejahatannya adalah sama seperti kejahatan yang dilakukan oleh Ka'ab. Ya, pernah berlaku juga ya kepada Abu Afa, ya seorang Yahudi. Kejahatannya macam tadi juga ya, seorang penyair ya menggunakan duit ringgit dia untuk apa? Untuk apa kita panggil ya, memotivasikan musuh supaya melancarkan peperangan ya, serangan terhadap Madinah kepada Nabi dan para sahabat. Okey, selesai cerita Ka'ab bin Ashraf ya. Sama juga ya seperti mana zaman kita tuan-tuan. Dulu ada zaman seorang penulis ya, apa ni, novel ya, dipanggil sebagai Satanic Verses ya, Salman Rushdie tuan-tuan ya. Jadi dijatuhkan hukuman bunuh pada dia tuan-tuan. Seperti mana ya Nabi SAW menjatuhkan hukuman bunuh kepada Ka'ab bin Ashraf. Ya, ada dia punya pegawai tugas-tugas khas dia. Ya, special task punya officer dia ada tuan-tuan. Ya. Tetapi sebelum nak dibunuh ya, beliau telah diberikan suaka politik oleh apa ni, oleh kerajaan apa ni, British ya, oleh England ya. Dapat Sir pula tuan-tuan ya. Ini satu penghinaan pada umat Islam ya. Jadi ya, macam mana kita kata apa ni, apa kita panggil ya, Ratu England ni ya, ada hubungan ya, asalnya Muslim ada. Jadi kalau kita tengok Susu Galo tu ya, kemungkinanlah dulu-dululah ya, mana kita tahu kan, sebab ada perkahwinan campur zaman ya Turki Osmaniyah ya, zaman Mesir dulu mungkin ya. Tapi secara umum kita kata walaupun mungkin mereka berasal ya daripada Islam ya, daripada kalangan muslimin, tetapi dari segi kejahatan, dari segi apa ni, penghinaan yang mereka buat pada Islam tu sangat jelas ya. Ini very obvious tuan-tuan ya. Mana boleh bagi suaka politik kepada musuh Islam, tak boleh ya, tak sepatutnya. Peperangan Ghatafan ya, masuk bab yang baru tuan-tuan. Jadi kita jumpa dua tadi ya, Ka'ab bin Ashraf, dan kita jumpa juga Abu Afaq, seorang Yahudi ya. Jadi sebagai pemimpin tertinggi ya, Nabi boleh apa ni, mengeluarkan ya perintah ya untuk ditangkap ya ataupun dibunuh. Peperangan Ghatafan, Rasulullah SAW mendapat berita bahawa Bani Sa'labah ya dan Muharib daripada Bani Ghatafan telah mengumpulkan kekuatan ya dan melantik ya Du'sur sebagai ketua. Jadi Bani Ghatafan ni Badui lah ya, Badui padang pasir ya, mereka pun ada kedudukan ya. Jadi apa ni, ada dua kabilah mereka ya, Bani Sa'labah dan Bani Muharib ya, daripada Bani Ghatafan, dah telah mengumpulkan kekuatan. Melantik pula ketua mereka Du'sur ya. Mereka ingin menyerang Madinah. Rasulullah mahu supaya kekuatan mereka dilumpuhkan terlebih dahulu, supaya mereka tidak mampu menyerang Madinah. Sebab kalau kita tunggu sampai mereka menyerang, kita react saja ya, mungkin damage tu lagi besar. Jadi untuk kita panggil mitigate the damage ya, damage mitigation kita panggil ya dalam bahasa Inggeris ya, maknanya untuk mengurangkan, nak reduce ya apa ni, degree of apa damage yang akan dibuat oleh mereka ni, maka Nabi dah intercept dulu ya. Nabi terlebih dahulu lumpuhkan kekuatan mereka. Oleh sebab itu baginda keluar bersama 450 tentera setelah berlalunya 14 hari bulan Rabiul Awal. Ya, masuk Rabiul Awal 14 hari lepas tu 2 minggu ya, maka Nabi sendiri keluar bersama 450 tentera. Baginda ya melantik Osman bin Affan sebagai pengganti di Madinah. Maknanya Nabi tidak tinggal begitu saja, mesti Nabi lantik ya, macam kita sebut dalam perang Badar tadi ya. Walaupun ya nak lantik Osman sedang merawat isteri yang sedang sakit ya. Jadi apa ni, Abdullah bin Umi Maktum boleh dilantik sebagai muazzin sudah tentu dan sebagai imam ya. Tapi untuk caretaker Madinah kena ambil orang celik lah ya. Jadi dalam peristiwa ni Nabi lantik Osman bin Affan. Apabila mendengar kemarahan Rasulullah, mereka melarikan diri ke puncak bukit. Tentera muslimin meneruskan kemarahan sehingga sampai di kawasan berair yang bernama ya Za'amar ya, tempat yang terletak di Najat. Ni kawasan tinggi. Ni kawasan apa kita panggil mountainous lah ya, hilly area ya, kawasan berbukit-bukit ya. Jadi orang Arab Badui ni ada yang duduk di kawasan rendah, ada yang duduk di kawasan tinggi ya. Mereka ni adalah kita panggil apa ya, kita panggil orang gunung, Highlanders ya. Jadi ada salah satu perkampungan apa ni, Ghatafan ya, berada di situ. Jadi mereka pun naik ya, mereka apa kita panggil larikan diri
Ya, orang Islam meneruskan kemarahan, di situ mereka berkemah, Rasulullah membuka baju untuk dikeringkan kerana basah ditimpa hujan dan berehat di bawah sebuah pokok. Ketika itu muslimin berada bertebaran di berbagai tempat, Du'sur melihat Rasulullah. Ini cerita Du'sur. Ya, jadi Nabi berehat, Du'sur pun datang, dia melihat Rasulullah lalu pergi ke tempat baginda berehat, ya. Maka dengan membawa sebilah pedang sambil berdiri di atas kepala Nabi, ya, Nabi tengah berehat. Dia berkata, siapakah yang akan menyelamatkan kamu daripada aku? Maknanya Nabi tak ada apa? Tak ada pegawai, tak ada pengawal, ya, yang menjaga Nabi. Jadi baginda menjawab, Allah. Du'sur merasa takut bila disebut, ya, kalimah Allah, ya, maka gementar hatinya, ya, pedangnya terjatuh, ya. Jadi bila disebut, ya, iza tuliyat, ya, apabila disebut nama Allah ni, ya, maka apa kita panggil, ya, maka gementarlah hati mereka. Ini sifat orang beriman, ya. Apabila disebut iza zukirat, ya, iza zukirallahu wajilat qulubuhum, ya, bahwasanya orang-orang beriman ni, ya, pada orang-orang beriman ni antara ciri-ciri mereka, ya, allazina amanu, orang beriman ialah iza zukirallah, apabila disebut nama Allah, ya, wajilat qulubuhum, maka gementar hati mereka, menangis mereka, ya. Ini bukan orang Islam saja tuan-tuan, ya. Du'sur yang pada masa itu masih kafir, kalau ketika dia tanya siapa yang boleh menyelamatkan kamu Muhammad, ya, maka disebut, ya, yang boleh menyelamatkan aku adalah Allah, maka terjatuh pedang yang ada pada tangannya. Maka Rasulullah pun mengambil lalu berkata, siapakah yang akan menyelamatkan kamu daripada aku? Dia berkata, tidak ada sesiapa yang dapat menyelamatkan aku. Lalu Rasulullah memaafkan dia. Ya, Du'sur tadi, ketua Bani Muharib, ya, dan juga Bani Bani Sa'labah, ada dua, ya. Dua-dua kabilah ni duduk di bawah kabilah Ghatafan. Bani Sa'labah dan juga Bani Muharib. Kedua-duanya di bawah Ghatafan dan mereka lari sampai ke Za'amar, ya, kawasan Bukit Tinggi, ya. Dan mereka berlindung di sana. Jadi ketika Nabi berehat datang Du'sur, ya. Du'sur pun pegang pedang nak bunuh Nabi, dia kata siapa boleh menyelamatkan? Nabi kata Allah. Ya, jadi Nabi, bila Nabi sebut jatuh pedang dia. Ya. Dan ketika Nabi pegang pedang, Nabi tanya dia, siapa yang boleh menyelamatkan kamu sekarang? Ya, dia kata tak ada siapa. Lalu Rasulullah memaafkan dia. Selepas itu beliau masuk Islam dan menyuruh kaumnya kepada Islam. Allah telah mengubah hatinya daripada memusuhi Rasulullah dan mengumpulkan kekuatan untuk memerangi baginda kepada menyintai baginda pula dan mengumpulkan orang ramai untuk Rasulullah. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ya, ini dalam ayat 54 surah Al-Maidah ni. Ya, jadi maknanya kalau Allah ubah hati seseorang manusia boleh saja tuan-tuan. Ya. Inilah hasil daripada tindakan yang baik yang menjauhi sikap kasar dan keras hati. Kalau Nabi berkeras dengan dia, mungkin dia tak menerima Islam. Tetapi ya, atas dasar Nabi memaafkan dia tuan-tuan, ya. Atas dasar Nabi memaafkan dia, maka apa yang berlaku, ya? Yang berlaku ialah beliau menerima Islam dan beliau menyeru kaumnya untuk menerima Islam. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Ya, ayat 159 surah Ali Imran. Fabima rahmatin minallah, maka ya dengan rahmat daripada Allah, lintalahum, maka kamu bersikap lemah lembut. Ya, rahmat ni daripada Allah. Ya, walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalaulah kamu bersikap keras, ya, dan kalau kamu keras hati juga, ya, ghalizal qalbi, lam faddu min haulik, ya, pasti, ya, manusia akan lari daripada sekitar kamu. Maknanya mereka tidak akan mereka tidak akan duduk dekat dengan kamu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Ya, wastaghfir lahum, dan ya, mintalah ampun kepada Allah bagi mereka, wasyawirhum fil amri, dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan, ya, dan keduniaan. Jadi selesai, ya, cerita peperangan tak berlaku, tapi ketuanya Du'sur masuk Islam, mengajak pula, ya, ahli-ahli tentera-tentera kaum-kaumnya untuk menerima Islam. Ya, ini satu kemenangan pada umat Islam kerana sifat rahmat yang telah dilempahkan oleh Allah kepada Nabi dan para sahabat. Peperangan Buhran, ya, Rasulullah mendapat berita bahawa Bani Sulaim, ya, telah mengumpulkan kekuatan untuk memerangi Madinah. Rasulullah mara bersama 300 sahabat pada 6, ya, Jumadal Awal, ya, ataupun Jamadil Awal. Baginda melantik Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti di Madinah. Jadi
Abdullah bin Umi Maktum ni, yang tadi mula-mula kalau kita ingat dihantar oleh Nabi untuk berdakwah, membantu Mus'ab bin Umair berdakwah di Mekah sebelum Nabi pergi. Ya, dan beliau ya juga dilantik sebagai muazzin. Ya, kita belajar tahun yang kedua Hijrah ya, ketika mana seorang sahabat Nabi ya, yang Abdullah bin Ziyad kan, yang telah bermimpi ya, diajar kalimah-kalimah azan, dan beliau memberitahu kepada Nabi, dan datang Sayyidina Umar. Umar pun bagi tahu ya bahawasanya dia pun bermimpi perkara yang sama ya. Jadi dua mimpi yang sama ya, tetapi dilalui, dialami oleh dua sahabat yang berbeza. Kemudian dilantik Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan ya, dan kita tahu ya, dilantik seorang lagi muazzin namanya Abdullah bin Umi Maktum ya. Jadi beliau pernah dilantik sebagai pengganti di Madinah. Ini biasanya hujah lah ya, masa di negara jiran kita Indonesia ya, ketika Abdul Rahman ya, Abdul Rahman Wahid ya, Gus Dur ya, Abdul Rahman Wahid Gus Dur dilantik menjadi presiden ya. Maka orang tanya, apa hujah? Tak ada, orang celik ya. Jadi mereka berhujah dengan mengatakan bahawasanya Nabi juga pernah melantik ya Abdullah bin Umi Maktum sebagai pengganti Nabi, caretaker Madinah. Bukan sekadar dia dilantik menjadi bukan sekadar dia dilantik menjadi imam solat ya, bukan sekadar dilantik menjadi muazzin, tapi beliau juga menjadi caretaker Madinah ya. Dalam keadaan orang Madinah yang celik masih ada. Ini hujah mereka, tuan-tuan. Apabila tiba di Buhran, mereka melarikan diri dan peperangan tidak berlaku. Selepas itu baginda pulang ke Madinah, tak jadi perang. Ya, musuh takut ya ketika mendengar Nabi dan para sahabat telah datang. Kemudian Sariyah ya, Zaid bin Harisah ya. Sariyah adalah istilah untuk dia military campaign juga, tapi pasukannya lebih kecil. Ya, biasanya dan tidak diketuai oleh Nabi. Kalau Nabi pergi ya, kita kata biasa dipanggil Ghazwah. Tapi kalau Nabi tak pergi, ya dipanggil Sariyah saja. Apabila orang-orang Quraisy meyakini bahawa jalan perniagaan ke negeri Syam melalui Madinah telah ditutup. Sebenarnya jalan tak tutup. Ya, cuma orang Quraisy bimbang lah. Takut nanti kalau mereka lalu dekat dengan Madinah, mereka akan di-ambush. Ya, mereka akan dirampas ya, barang-barang dagangan mereka. Jadi mereka pun ya merasakan bahawasanya mereka tidak boleh berniaga lagi. Ya, takkan mereka tak berniaga, sebab orang-orang Quraisy ini memang kebiasaan mereka ya melakukan li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim, kebiasaan mereka rihlatash syita'i was-shaif, mengadakan perjalanan ya pada musim panas ataupun musim sejuk, rihlatash syita musim sejuk ya, was-shaif rihlatash saif pada musim panas ya, berniaga ke negeri Syam, berniaga ke Yaman, berniaga ke Habasyah ya. Jadi mereka tidak boleh berdiam diri ketika jalan perdagangan mereka ya telah ditutup oleh orang Islam kononnya. Jadi mereka hantar rombongan dagang ke negeri Syam melalui jalan Iraq. Mereka terpaksa guna jalan jauh. Rombongan tersebut disertai oleh sekumpulan orang Quraisy. Di antara mereka adalah Abu Sufyan bin Harb, ya, Safwan bin Umayyah, ya. Abu Sufyan bin Harb suami kepada Hindun bin Utbah, binti Utbah. Ya. Jadi Utbah mati dalam perang Badar. Utbah bin Rabi'ah, ya, abangnya Syaibah bin Rabi'ah, anak dia, ya. Al-Walid bin Utbah juga mati. Abu Sufyan ya, sebab itu sangat berdendam dengan Nabi dan para sahabat ya, kerana bapa mertuanya dibunuh ya, bapa mertua saudaranya pun dibunuh, adik iparnya ya, yakni Al-Walid pun dibunuh juga. Jadi beliau bersama dengan Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah adalah anak kepada Umayyah bin Khalaf yang juga terbunuh dalam perang Badar ya. Umayyah bin Khalaf dan adiknya Ubay bin Khalaf, dua-dua mati dalam perang Badar. Jadi Safwan pun ya berdendam juga. Kemudian ya, kita ada Huwaisib bin Abdul Uzza. Berita tersebut ya diterima oleh Nabi, lalu baginda menghantar Zaid bin Harisah bersama 100 orang penunggang untuk mengikut gerak-geri mereka, ya, kejar mereka. Peristiwa ini berlaku pada bulan Jumadal Akhir, ya. Syariah tersebut terus mara sehingga mereka berjumpa dengan rombongan dagang di kawasan air yang dikenal sebagai Al-Qardah, ya, di Najd. Muslimin berjaya menawan rombongan dagang tersebut dan para pengawalnya melarikan diri. Apabila syariah tersebut pulang ke Madinah, Rasulullah membahagikan harta yang berjaya dirampas kepada 5 bahagian. Ya, 5 bahagian memanglah, satu bahagian ya itu milik Nabi SAW. Ini pembahagian yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Ya, nanti kalau kita dah pernah cerita detail ni ya tentang pembahagian ni. Okey, selesailah tuan-tuan ya. Kalau ada soalan silakan ya. Setakat ni nampaknya tak ada soalan. Kalau ada soalan ya silakan ya. Setakat ni tak ada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya.
Audio kita dah betulkan. Okey tuan-tuan, kalau ada apa-apa setakat ni tak ada ya. Jadi kalau tak ada kita sambung peperangan Uhud. Ya, ini highlight untuk tahun yang ketiga Hijrah tuan-tuan ya. Peperangan Uhud ya adalah peperangan balas dendam orang-orang Quraisy. Ya, kerana mereka kalah dalam perang Badar. 70 sahabat mereka ya, pemimpin antaranya Abu Jahal, yakni Amr bin Hisham mati, Umayyah bin Khalaf mati, Ubay bin Khalaf mati, Utbah bin Rabi'ah mati. Abang pada Utbah ya, Syaibah bin Rabi'ah mati. Anak pada Utbah, Al-Walid bin Utbah mati. Ya, bapa pada Khalid, Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, kemudian siapa lagi kita kata? Ya, cukup ramai. Ya, termasuklah jiran-jiran Nabi yang menyakiti Nabi masa Nabi di Mekah. Ya, antaranya ialah An-Nadhr bin Al-Haris. An-Nadhr bin Al-Haris, ya. Kemudian ada lagi Uqbah bin Abi Mu'id. Ini yang cekik Nabi dengan serban mereka yang letak najis unta di belakang Nabi. Ini semua mati dalam peperangan Uhud. Peperangan Badar. Ya, begitu juga ada yang ditawan. Ya, maka para pembesar Quraisy yang masih hidup berjumpa dengan Abu Sufyan yang merupakan ketua rombongan dagang yang ditimpa musibah dulu ya. Ketika itu Abu Sufyan masih berdiri di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni dia punya Dewan Undangan Negeri, tempat mesyuarat mereka tuan-tuan, dewan mesyuarat mereka. Ya, sebab dar makna rumah yang besar ya, manakala Nadwah merujuk kepada permusyawaratan, musyawarah. Ya. Dan barang dagangan yang berjaya diselamatkan ya, belum dikembalikan kepada pemiliknya. Mereka berkata Muhammad telah memerangi kita, membunuh pemimpin kita. Ya, kami bersetuju memberikan keuntungan perdagangan untuk membiayai persiapan memerangi Muhammad dan para sahabat. Jadi kita tahu tuan-tuan ya, militeri ini kena ada big budget lah. Ya, jadi bajet yang banyak tu yang akan membantu mereka ya untuk mempertahankan diri dan untuk memerangi orang lain. Selepas itu semua mereka ya yang ada saham dalam rombongan dagang tadi ya, sebab bila ada sesuatu projek ya, trade caravan nak pergi, biasanya mesti ada sponsor, ada orang yang invest ya. Jadi mereka ni kebanyakannya adalah kita panggil buat perniagaan secara mudharabah. Mudharabah tu maknanya ada sahibul mal, ada pemilik harta ya, dia tak boleh nak travel dah ya. Mungkin sebab uzur ya, sebab dah tak larat ya, physically dah tak mampu dah. Maka mereka akan melantik ya orang yang akan menjalankan perniagaan, dipanggil mudharib. Ya, jadi kalau ada keuntungan itu akan dibahagi sesama mereka mengikut percentage yang telah dipersetujui ya. Ini kita panggil profit and loss sharing. Ya, jadi kalau ada profit berapa persen? 50-50, 70-30 ya, 80-20 ikutlah ya pada kita panggil ya pada persetujuan mereka. Jadi mereka yang invest ni ya, Abu Sufyan balik dengan keuntungan ya. Jadi mereka setuju untuk mengambil tindakan yang sama. Maknanya mereka kata ya, kalau kami ada saham keuntungan di sini maka gunakan ya. Keuntungan rombongan dagang tersebut ialah 50,000 dinar tuan-tuan. 50,000 dinar. Satu dinar pun sudah RM1,000. Satu dinar, 10 dinar ya, tuan-tuan, RM10,000. Satu dinar RM1,000. 10,000 ya, 10 dinar 10,000 ya, 100,000 ya, 100 dinar ya. Jadi maksudnya cuba tuan-tuan kira ya, ini ya 50,000 dinar, maknanya ya apa kita panggil bukan 5,000 ya, tapi 50,000 dinar. Dengan dana tersebut mereka mempersiapkan bala tentera. Memang besar tuan-tuan, military budget ni kena besar ya. Dengan dana tersebut mereka bersetuju ya untuk mempersiapkan tentera. Quraisy dapat mengumpulkan sekitar 3,000 tentera ya, yang disertai oleh Al-Ahabish. Al-Ahabish ya, Ahabish ni daripada Habasyah. Mereka maknanya tentera-tentera upahan ya. Tentera upahan ni maknanya mereka yang datang daripada sebelah Ethiopia, Eritrea ya. Mereka adalah sekutu kepada Bani Mustaliq dan Bani Hun bin Khazimah ya. Bani Mustaliq ni adalah satu kabilah Badui yang kaya juga ya. Nanti salah seorang isteri Nabi datang daripada Bani Mustaliq, Juwairiyah binti Al-Haris ya. Juwairiyah binti Al-Haris itu salah seorang daripada isteri Nabi yang ditangkap dalam peperangan Bani Mustaliq ya, ataupun peperangan Muraisy' ya. Jadi cerita di mana Nabi dan para sahabat ya berjaya menguasai unta ya, apa kita panggil kambing dan harta yang banyak ya, kerana kita panggil ya, kerana Bani Mustaliq ni satu kabilah Badui yang cukup kaya tuan-tuan, antara yang paling kaya. Jadi tentera musyrikin ya, 3,000 orang tadi, mereka juga disertai oleh Abu Amir Ar-Rahib
Ya, Abu Amir ni kita tahulah ya, ni yang kita sebut Asyaki tadi ya, ni celaka juga tuan-tuan. Ya, jadi disebut Asyaki minal ashqiya. Ashqiya tu maknanya orang-orang yang apa kita panggil celaka. Seperti mana doa Ustaz baca tadi ya. Di malam Ramadan biasanya lepas pada tarawih orang baca Allahumma ya Allah jadikanlah kami daripada kalangan orang-orang yang daripada suada, daripada orang yang berbahagia. Ya, wal maqbulin dan ibadahnya diterima. Wala taj'alna fi hadhihi al-lailati syarifatil mubarakah dan janganlah engkau jadikan kami ya Allah pada malam-malam Ramadan ini ya daripada kalangan asyqiya, daripada kalangan orang yang celaka. Ya, wal mardudin dan orang yang tertolak amal dia tuan-tuan. Kita tak nak biar amal kita ya, sikit banyak amalan Allah terima, makbul. Doa kita mustajab, ya kita menjadi sa'id minas su'ada, kita tak mau jadi syaqiyun minal asyqiya, tak mau. Ya, jadi orang yang hina, jadi orang yang apa kita panggil ya, orang yang mendapat kecelakaan. Jadi beliau yakni Abu Amir Ar-Rahib tadi ataupun Nabi panggil Abu Amir Al-Fasik. Beliau adalah bapa kepada siapa tuan-tuan? Bapa kepada Hanzalah ya, yang kalau kita cerita dalam perang Uhud ni ya, kita tahu ada salah seorang sahabat Nabi yang baru menikah, yang belum sempat mandi janabah, beliau telah terkorban dalam perang Uhud. Ya, beliau adalah anak kepada Abu Amir Ar-Rahib ni ya, yang juga merupakan menantu kepada Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay ketua munafik daripada Khazraj. Ya, Abu Amir Ar-Rahib ketua munafik daripada Aus, ya. Jadi ketua munafik Aus ada anak nama Hanzalah, ya. Abdullah bin Ubay ada anak perempuan nama Jamilah binti Abdullah. Jadi mereka kahwinkan. Dengan harapan kedua-dua anak ni akan meneruskan ya perjuangan mereka ya, yang juga merupakan orang munafik lawan pada orang Islam. Tetapi mereka tidak menyedari kedua-dua anak mereka ni adalah muslimah yang committed tuan-tuan. Ya, dan Hanzalah ya dia dibunuh syahid dia dalam perang Uhud. Ya, di samping sahabat-sahabat lain macam Hamzah bin Abdul Muttalib, macam Mus'ab bin Umair ya, bapa kepada siapa kita panggil, kepada Abu Sa'id Al-Khudri ya, yakni Malik bin Sinan ya, bapa kepada Jabir Abdullah bin Amru ya, juga sahabat-sahabat Nabi yang lain lah ya, Abdullah bin Jahash ya, itu kita kata abang ipar Nabi ya, sebab Nabi kahwin dengan adik dia Zainab bin Jahash, abang dia Abdullah bin Jahash meninggal juga dalam perang Uhud ni. Ya, begitu juga sekumpulan lain lah para sahabat Nabi ya, yang juga apa kita panggil ya, yang juga Yazid bin Sakan antara contohnya ya, Yazid bin Sakan ya, Ziyad bin Sakan ya, anak pada Yazid bin Sakan ya, dan ramai sahabat Nabi 70 orang semua yang syahid. Salah seorangnya adalah anak kepada siapa? Abu Amir Ar-Rahib, yakni Hanzalah yang baru kahwin, tak sempat mandi janabah. Dimandikan jenazahnya oleh malaikat dan dipanggil oleh Nabi Ghasil al-Malaikah. Ya, orang yang dimandikan ya jenazahnya oleh apa tuan-tuan? Oleh malaikat. Okey ya. Dan dia telah meninggalkan Madinah ya kerana benci ke Rasulullah dengan membawa pengikutnya bersama-sama. Sekumpulan Arab Kinanah dan Tihamah juga menyertai tentera musyrikin. Ramai ni tuan-tuan. Ya, tentera Uhud. Walaupun mereka bukan tentera Ahzab. Ahzab tu lagi ramailah. Ya, tapi ya ada apa kita panggil ya, ada Ka'ab bin Ashraf ya, tadi dah dibunuh dah ya. Beliau antara yang memulakan mencetuskan niat ya kepada orang-orang Mekah supaya melawan Nabi tadi. Tapi dia dah dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah tadi kita dah baca. Ya, tetapi ya Abu Amir Ar-Rahib masih ada. Ya, beliau ketua munafik di kalangan Aus. Ya, ada Arab daripada Bani Kinanah, Arab Kinanah daripada Tihamah. Safwan bin Umayyah, anak pada Umayyah bin Khalaf yang telah dibunuh dalam perang Badar juga, dia berkata kepada Abu Izzah, ini menarik tuan-tuan, ya. Seorang penyair, yakni pembaca, jangan melupakan bahawa Abu Izzah adalah tawanan perang Badar. Dia kena tangkap dalam perang Badar. Abu Izzah ni tuan-tuan. Ya, jadi Abu Izzah ni penyair juga. Sebab dulu penyair memang kedudukan dia sangat hebat. Ya, mereka ni golongan syu'ara. Sebab itu dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Asy-Syu'ara ya, surah yang surah yang menunjukkan kepada kita bahawasanya syu'ara ini memang kedudukannya tinggi. Ya, tetapi macam tadilah ya, kalau kemahiran berbahasa bersyair mereka itu mereka guna untuk mempertingkatkan kedudukan Islam ya, untuk bagi tahu bahawasanya Islam ni indah, memberi semangat pada para sahabat untuk berjuang, itu boleh pahala lah tuan-tuan. Macam Ka'ab bin Malik kan, Ka'ab bin Malik itu penyair bagi semangat orang Islam ya. Kemudian kita panggil Hasan bin Sabit ya,
Hasan bin Sabit juga, ya, salah seorang daripada penyair orang Islam. Abdullah bin Rawahah, ya, yang meninggal dalam perang Mu'tah, ya, mereka ni semua penyair-penyair Nabi, tuan-tuan. Tetapi kalau mereka menggunakan kemahiran mereka untuk menghina Islam, maka rugilah mereka. Abu Izzah ni salah seorang. Dan beliau sebenarnya telah menjadi penyair sejak dulu lagi. Dan dalam perang Badar beliau ditangkap, dilepaskan oleh Nabi. Ya, kerana apa? Kerana beliau mengatakan, ya, anak-anaknya tak ada siapa jaga. Dia orang miskin, tak ada duit nak menebus, ya. Dan Nabi bagi kebebasan pada dia dengan syarat beliau tidak datang balik dalam peperangan seterusnya untuk menyakiti Islam. Jadi, ya, ketika beliau tidak mampu membayar tebusan, ya, Nabi kata kamu seorang penyair, ya, anta syair minasyu'ara, ya, maka bantulah kami menggunakan lidahmu. Patutnya dia sokong Islam. Abu Izzah menjawab, aku telah berjanji dengan Muhammad tidak akan membantu orang yang memeranginya. Jadi Abu Izzah ni, ya, dia pegang janji. Dia kata aku tak boleh. Ya, kalau kamu nak suruh aku pergi lawan dengan Muhammad, aku tak boleh. Aku tak boleh bersyair lagi. Ya. Jadi aku bimbang ditawan sekali lagi dan aku tidak akan dapat melepaskan diri. Sebab kali kedua habislah, tuan-tuan. Ya, sebab pisang tak akan berbuah 2 kali. Dan seorang mukmin tidak akan disengat daripada lubang yang sama 2 kali. La yuldawul mu'min min juhrin, yakni juhrin wahidin marrataini. Seseorang mukmin tu, ya, orang beriman ni, dia tidak akan disengat daripada lubang yang sama sebanyak 2 kali, takkan. Ya, it will never happen, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, ya, maka Abu Izzah kata aku tak boleh. Aku dah janji dah, ya. Tapi Safwan ni terus pujuk. Ya, dia pujuk-pujuk sehingga dia bersetuju. Maka dia pergi memberikan galakan kepada orang ramai supaya memerangi muslimin. Jadi para penyair ini menggunakan kemahiran berbahasa mereka untuk motivate orang. Ya, untuk ajak mereka supaya menyerang Islam. Ya. Jadi lebih-lebih lagi Abu Izzah ni, ya, beliau adalah sepupu pada Safwan. Dan Umayyah bin Khalaf yang terbunuh dalam perang Badar tu adalah bapa saudara pada Abu Izzah. Jubair bin Mut'im memanggil hambanya, ya. Jubair bin Mut'im. Beliau adalah anak Mut'im bin Adi, tuan-tuan. Ya, Mut'im bin Adi ni ialah orang yang bawa Nabi masuk ke Mekah balik. Ketika Nabi pergi Taif, dakwah Nabi ditolak, ya, Nabi berada di Gua Hira, ya, menunggu masa untuk masuk ke Mekah. Nabi minta izin, ya, Nabi minta bantuan daripada Mut'im bin Adi, ya, untuk bawa family dia pegang senjata, escort Nabi masuk ke Mekah. Nabi boleh tawaf dan Nabi boleh balik ke rumah baginda. Ya, ini anak Mut'im, Jubair bin Mut'im. Beliau telah memanggil hambanya berbangsa Habasyah, yakni Wahsy. Ya, ni seorang pemanah yang panahannya jarang tersasar. Dia berkata, kamu keluar berperang bersama orang ramai. Sekiranya kamu berjaya membunuh Hamzah sebagai membalas dendam di atas kematian bapa saudaraku, ya, Tu'aimah. Bapa saudara ni Tu'aimah kena bunuh dalam perang Badar, ya. Jadi Jubair kata, ya, kalau kamu dapat bunuh, ya, Wahsy, kalau kamu dapat bunuh Hamzah, ya, maka kamu akan dibebaskan, dimerdekakan. Tentera musyrikin keluar dengan membawa para penyanyi, kompang, alat-alat muzik dan arak. Para pembesar membawa isteri-isteri mereka supaya tidak melarikan diri. Ya, jadi bawa isteri itu supaya mereka semangat lebih tinggi lagi. Mereka terus mara sehingga sampai di Zulhulaifah. Ya, Zulhulaifah ni adalah Bir Ali lah. Ya, tempat kita tempat kita miqat, ya, bagi orang Madinah dan orang yang masuk ke Madinah dulu nak pergi masuk ke Mekah, ya, masuk tanah haram. Jadi mereka kena kena melakukan ya, kena mula miqat, ya, berihram tu mula daripada Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat berita kemarahan tentera musyrikin, ya, melalui surat yang dihantar oleh bapa saudaranya Al-Abbas. Jadi Al-Abbas, ya, beliau menjadi mata-mata Nabi. Ya, beliau menjadi informer Nabi, tuan-tuan. Ya, jadi Nabi dapat kita panggil, ya, inside information, ya, daripada Al-Abbas. Sebab itu Abbas tidak hijrah ke Madinah, tuan-tuan. Dia tidak menyertai tentera musyrikin beralasan apa yang menimpanya dalam perang Badar. Apabila berita tentera musyrikin hampir sampai ke Madinah, Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan memberitahu mereka apa yang berlaku. Lalu berkata, apa pandangan kamu sekiranya kita bertahan saja di Madinah? Nabi lebih suka bertahan di Madinah. Ya, dan biarkan mereka di tempat mereka berkhemah. Sekiranya mereka tetap berada di situ, maka mereka berada di tempat yang berbahaya. Sekiranya mereka menyerang, ya, menyerang orang Islam di Madinah, kita akan memerangi mereka. Maknanya Nabi nak react saja, tuan-tuan. Ya, ni lebih kepada kita kata kaedah defensif saja. Ya, bukan ofensif.
Pendapat ini dipersetujui oleh ketua-ketua golongan Muhajirin dan Ansar. Ini juga pendapat Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ketua munafik, memang tak suka perang, tuan-tuan. Ya, ada je alasan dia. Para pemuda, khususnya mereka yang tidak menyertai peperangan Badar, mencadangkan supaya Rasulullah menghadapi musuh di luar Madinah. Ni orang muda-muda. Ya, sebab yang pergi perang Badar 305 orang saja. 305 saja, tuan-tuan. Asalnya 300, ya, 313. Asalnya ya 313, ya. Tetapi sekarang hanya, ya, yang betul-betul pergi perang hanya 305. Jadi mereka yang tidak terlibat dalam perang Badar, ya, mereka merasa terkilan, ya, sebab mereka yang pergi perang Badar semuanya diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, la yadkhulan nar, tidak akan masuk dalam neraka, mana diampun dosa lah. Ya, man syahida badran, orang yang terlibat dalam perang Badar. Ya, jadi siapa yang pergi perang Badar dah dapat kelebihan dah. Sedangkan mereka, ya, tak, mereka terlepas. Ya, mereka tak sempat pula, ya. Jadi apa ni, apa kita panggil, ya? Kejap Ustaz jawab soalan, ya. Kita habiskan dulu yang ni. Jadi para pemuda apa ni yang tak terlibat dalam perang Badar, sebab asal perang Badar tu bukan nak perang. Asal perang Badar tu, ya, nak intercept ataupun nak memintas pasukan dagang Abu Sufyan saja. Kerana mereka telah mengambil, merampas harta orang Islam, mereka jual dan keuntungannya mereka bawa balik, ya. 50,000 dinar tadi kita dah tahu keuntungan, ya, daripada pasukan dagang yang pergi ke Syria tu. Jadi Nabi dan para sahabat dibenarkan oleh Allah untuk mengambil ganti rugi barang-barang, ya, dan harta, ya, yang telah mereka tinggalkan di Mekah yang telah dirampas oleh orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang muda ni semangatlah, ya, nak pergi. Jadi kata mereka, kita perang kat luar lah. Hamzah juga berpendapat demikian. Mereka mempertahankan pendapat tersebut sehingga Rasulullah mengikutnya. Kerana, ya, bilangan yang setuju berperang di luar tu lebih ramai, ya. Mereka adalah orang gagah dan bersemangat. Pada 10 Syawal Rasulullah solat Jumaat bersama-sama dengan orang ramai. Ketika berkhutbah, Nabi, ya, meniupkan semangat juang supaya bersabar, ya, dan tetap berpendirian, ya. Baginda berkata, kemenangan milik kamu sebagaimana kamu bersabar. Jadi selepas, ya, itu baginda masuk ke rumahnya dan memakai kelengkapan perang. Baginda muncul dengan memakai 2 helai baju besi. Nabi pakai 2 helai baju besi, tuan-tuan. Menyandang pedang, ya, dan menggantungkan busur panah di belakangnya. Ya, bukan busar, ya, busur. Kalau busar buih, tuan-tuan, ya. Tapi kalau busur adalah apa kita panggil, ya, dia punya busur lah, ya. Letak anak panah, kemudian kita tarik dan kita lepaskan. Ya, dia punya yang berada di belakangnya. Apabila mereka yang cerdik di kalangan Ansar mendapati golongan pemuda telah memaksa Rasulullah menghadapi musuh di luar, mereka mencela tindakan tersebut dan berkata, serahkan keputusan kepada Nabi. Mereka tegur. Apa yang diperintahkan, ya, apa yang diperintahkan kita laksanakan. Apabila Rasulullah keluar menemui mereka, mereka berkata, ya Rasulullah, kami bersetuju dengan pandangan engkau bahawasanya nak perang di Madinah saja. Ya, tidak keluar. Sebab Bukit Uhud tu adalah di luar Madinah. Zaman tu, tuan-tuan, ya. Zaman sekarang Uhud tu part of Madinah. Ya, airport pun part of Madinah. Quba part of Madinah. Zaman Nabi dulu, ya, Madinah is Madinah. Ya, sebesar lebih kurang kita kata Masjid Nabawi saja, tuan-tuan. Ya, Masjid Nabawi yang ada sekarang. Ya, kota Madinah tu tidaklah sebesar macam apa kita panggil macam sekarang. Dulu kecil saja. Sebab itu Quba berada di luar Madinah, ya. Kemudian Uhud juga berada di luar Madinah. Walaupun jaraknya lebih kurang 5 km saja, tuan-tuan. Jadi Nabi kata, ya, tidak layak bagi seseorang Nabi yang telah menyarung pakaian perang untuk menanggalkannya semula sehingga Allah menentukan keputusannya dalam perselisihan yang berlaku di antaranya dengan musuh. Ya, jadi kita berhenti sekejap di situ. Kita tengok apa soalan daripada sahabat kita, tuan-tuan. Ya, apa soalan dia? Jadi soalannya ialah, ya. Oh, tadi hadis tadi, ya. La yuldarul mu'min min juhrin, ya, yakni juhrin wahidin marrataini. Seseorang, ya, mukmin, ya, mukmin, tuan-tuan, ya, bukan muslim. Ya, mukmin ni, sebab mukmin ni orang yang lebih peka pada agama, lebih committed pada agama. Tidak akan disengat 2 kali. Apakah boleh ditakwil sekiranya seseorang yang ditimpa musibah yang berulang kali, apakah dia apa kita panggil, ya, dia bukan seorang muslim? Tak, hadis tu tak cakap macam tu, tuan-tuan. Jangan faham begitu, tuan-tuan. Sebab tu, ya, memahami teks Arab ni kena menggunakan kaedah, ya, dan tata bahasa Arab dia. Apa yang dia boleh, ya, apa yang boleh dilakukan untuk menaikkan taraf keimanan untuk jadi seorang mukmin, ya.
Jadi sebab itulah dia mukmin. Sebab mukmin tu dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Ya, di sini kita sebut ya, yang ditimpa musibah yang berulang kali. Ditimpa musibah. Yang tadi ya, mukmin tidak akan melakukan kesalahan 2 kali. Ya, contoh kita kata macam tadi kan, ya. Sebab negara Arab ni kita tahulah ya, ada lubang-lubang tu untuk apa kita panggil kalajengking, ya, binatang-binatang berbisa. Sebab tu ketika Abu Bakar ya, bersama dengan Nabi sebelum hijrah, mereka bersembunyi di Gua Sur. Abu Bakar masuk dulu. Ada lubang-lubang, dia tutup lubang-lubang tu sebab ada binatang yang menyengat, kita kata, ya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, ya, apa yang dia buat, ya? Dia tutup dengan kain, dia tutup dengan batu, dia tutup apa saja. Tetapi ada juga lubang yang tak sempat dia tutup, ya, kerana tak ada benda dah nak tutup. Ya, daripada lubang itulah dikatakan keluar binatang berbisa menyengat, ya, kaki Abu Bakar yang pada waktu itu Nabi sedang berbaring di atas pehanya, ya, di atas ribaan dia tuan-tuan. Ya, maka Abu Bakar tidak mau bergerak kerana bimbang Nabi tersedar, ya, tetapi air matanya tidak boleh tertahan. Ya, kalau sahih cerita ni tuan-tuan, ya. Jadi air matanya menitis kena Nabi terjaga dan Nabi tanya apa hal. Dia pun cerita dan Nabi telah menjampi, ya, Nabi meruqyah ya, menjampi kawasan yang terkena sengatan tadi dan dengan izin Allah sembuh. Ya, jadi dah biasa dah, ya, negara Arab ni memang banyak lubang-lubang ada binatang, ya, yang menyengat tadi. Jadi kalau kita tahu di satu tempat sudah ada binatang yang boleh menyengat dan kita pun pernah kena sengat. Jadi kita tidak akan buat benda yang sama, ya. Kita kata we will never repeat the same mistake. Ya, apa kita panggil twice. Tak akan buat tuan-tuan. Ya, macam orang Islam juga, ya, dia akan belajar daripada kesilapan. Ya, orang Melayu kata pisang tak akan berbuah 2 kali. Sekali kita dah buat salah, kita tak akan buat 2 kali tuan-tuan. Jadi kita belajar daripada kesilapan. Itulah sifat orang mukmin. Ya, jadi bila dia tahu benda tu tak betul, benda tu salah, benda tu ada mudarat, maka dia mengelak daripada melakukan perkara tersebut. Ya, itulah sifat orang beriman. Ya, jadi kalau kita ditimpa musibah, contoh banjir contoh. Ya, dah kena sekali banjir. Ya, jadi kita dah apa kita panggil, dah baiki rumah kita. Ya, mungkin kita banyak orang dia apa kita panggil, ya, dia naikkan rumah dia. Ya, dia elevate rumah dia, ya, rumah dia jadi elevated lah. Ya, asalnya di bawah dia naikkan, ya, dia buat tangga, dia buat apa kita panggil, ya, kaki rumah dia lah, ya, supaya rumah dia lebih tinggi. Ya, dia belajar daripada kesilapan. Ya, kemudian katalah banjir berlaku lagi. Kali ini banjir lagi besar, menyebabkan kena juga. Ya, adakah dia dianggap sebagai bukan seorang mukmin? Tak, tuan-tuan, takkan macam tu. Ya, jadi maknanya dia dah buat perubahan dah. Tetapi mungkin perubahan yang dibuat tidak cukup. Ya, mungkin maknanya dia kena berpindah ke tempat lain sebagai contoh. Ya, sebab dia menyangkakan kerana banjir kali pertama tu hanya katalah 1 kaki kata. Ya, dan dia telah naikkan rumah dia menjadi 2 kaki. Dia tak sangka bahawasanya banjir sekali lagi berlaku sampai 2 kaki, lebih daripada 2 kaki. Jadi sama ada dia kena naikkan rumah dia lagi ataupun dia berpindah ke tempat lain, ya, ataupun dia tambun tanah, ya, buat rumah yang lebih tinggi atau sebagainya. Maksudnya itu sifat orang beriman. Ya, tidak akan ditimpa, ya, apa kita panggil, tidak akan melakukan kesalahan 2 kali di tempat yang sama. Tapi kalau ditimpa musibah tak, ni sebab ni bukan berkait dengan bertimpa musibah. Ya, walaupun kena sengat tu pun musibah juga. Betul, ya, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Jadi adakah dia bukan seorang mukmin? Sudah tentu tidak, ya. Tapi kalau dia dah tahu benda tu salah, ya, dia dah tahu dah, ya, benda tu salah, dia buat juga tuan-tuan. Itu mungkin, ya, kita kata ada masalah pada iman dia betul. Ya, sebab dia dah tahu dah perbuatan tu salah. Contoh kita kata minum arak. Minum arak tu mudarat. Allah haramkan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibu. Bahawasanya apa kita panggil? Ya, khamar itu arak, ya, wal maisir judi, wal ansabu wal azlam, ya. Apa kita panggil? Menyembah berhala dan juga bertenung nasib. Ya, itu adalah rijzun min amali syaitan, benda keji daripada amalan syaitan fajtanibu, maka jauhilah. Dia tahu dah arak tu mudarat, ya, berdosa besar. Ya, dia minum, dia pernah minum, dia tahu dah. Ya, dan dia ada peluang untuk minum lagi. Dia minum lagi. Tu, ya, ketika dia minum dia bukan seorang mukmin. Ya, seorang mukmin tu tidak akan minum arak ketika mana dia minum, ya, masa tu dia dianggap tidak sempurna iman dia. Orang yang mencuri, dia tidak akan mencuri, ya, melainkan ketika mencuri iman dia bermasalah. Ya, jadi dia kena baiki iman dia lah. Apa yang dia boleh lakukan untuk menaikkan taraf keimanan untuk jadi seorang mukmin, ya. Jadi kena buat amal-amal soleh lah.
amalan soleh ni akan menaikkan kedudukan seseorang. Ya, seorang yang Muslim, ya, yang mengaku yang bersyahadah, jadi dia kena upgrade, ya, dia punya Islam kepada iman, ya, kerana dengan cara amal soleh, committed pada agama, tuan-tuan. Apabila Allah perintah, buat. Apabila Allah larang, tinggal. Wa ma'atakum rasul fakhuzu. Apa yang, ya, Nabi datangkan, maka ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Maka apa yang Nabi arah tinggal, maka tinggalkan. Itu sifat orang beriman, tuan-tuan. Ya, secara umum begitulah. Banyakkan amal-amal soleh. Ya, amal soleh ni kebanyakannya adalah bukan amal fardu semata-mata lah. Maknanya amalan-amalan tambahan. Ya, kita dah tahu dah. Kelebihan solat sunat rawatib, buatlah. Ya, qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 4, jangan 2 lagi, 4, tuan-tuan. Ya, kemudian apa lagi kita kata? Wa fiikum barakallah. Sama, jazakumullah khairal jazak. Kemudian apa ni, apa kita panggil, ya, dari segi amal-amalan lain, ya, qabliyah, ba'diyah semua buat. Ba'diyah isyak dulu buat 2. Kita tahu kelebihan buat 4 ba'diyah isyak. Seperti mana hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Nabi ketika balik daripada solat isyak, ya, di Masjid Nabawi mengimamkan solat, Nabi balik ke rumah Maimunah, ya. Abdullah bin Umar melihat Nabi solat ba'diyah isyak itu 4 rakaat. Hadis dalam Sahih Bukhari. Walaupun memang ada hadis dalam apa kita panggil riwayat Ibnu Umar, ya, riwayat daripada Hafsah bahawasanya Nabi pernah buat juga ba'diyah isyak 2. Tapi Nabi pernah juga buat 4. Ya, dan 4 tu afdal, ya, kerana kelebihan 4 tu di apa kita panggil di malam hari ni, ya, umpama orang yang beribadah pada malam, ya, Kamis lihinna min lailatul qadar. Seperti 4 rakaat yang dibuat pada malam qadar. Ya, jadi mudah-mudahan kalau kita sentiasa buat, ya, sampai waktu Lailatul Qadar kita mendapat kelebihannya, tuan-tuan. Ya, kerana mencari malam qadar itu bukan hanya pada malamnya saja. Ya, kita tahu kebiasaan berlaku pada malam 27, kita cari malam 27 saja. Tidak, tuan-tuan. Dia sudah bermula lebih awal. Ya, bermula daripada nisfu Sya'ban, ketika mana Allah melihat ibadah kita. Bermula daripada 1 Ramadan, 2, 3, ni dah sampai 11 Ramadan. Malam ni dah 12 Ramadan. Ya, jadi maknanya mencari, ya, Lailatul Qadar itu berterusan. Ya, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami, ya, pada bulan Ramadan, wa balighna Lailatul Qadar, dan sampaikan kami bertemu dengan malam qadar. Ya, doa ni kita dah baca daripada awal Ramadan lagi, tuan-tuan. Mudah-mudahan bila berlaku, ya, kita sebagai orang beriman, Allah bagi anugerah. Ya, tak dapat solid pun kita kata, tempiah-tempiah pun jadi, tuan-tuan. Ya, kerana apa? Kerana kita sudah menyatakan kesungguhan kita, ya, untuk mencari malam itu sejak daripada nisfu Sya'ban lagi. Ya, daripada malam 15 lagi. Masuk 1 Ramadan kita dah bermula bersungguh-sungguh. Macam itulah, tuan-tuan. Ya, itu cara untuk kita mempertingkatkan iman. Banyakkan zikir, datang majlis ilmu, ya, sama ada secara on-site ataupun online, ya, melihat makna-makna Al-Quran. Sebab tadabbur Al-Quran itu memang menenangkan hati, tuan-tuan. Kita baca sejarah, cerita Nabi-Nabi dan Rasul, ya, orang-orang beriman, orang-orang terpilih, belajar tentang orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang mereka binasa, ya, kaum Nabi Nuh, ya, kaum Samud, ya, kaum Ad, ya, kaum Nabi Lut, ya, dan sebagainya. Ini semua perlu dipelajari tafsirannya, ditadabbur maknanya supaya kita dapat pengajaran. Bukan sekadar membaca untuk menghabiskan bacaan semata-mata. Ya, yang itu kebanyakan kita buat, ya, membaca tadarus, membetulkan makhraj, membetulkan tajwid, tapi ya kita tahu bukan itu saja, kita kena buat lebih pada itu lagi, tuan-tuan. Itu sifat orang beriman, ya. Okey, itu kalau Ustaz boleh detailkan sedikit. Sikit lagi, tuan-tuan, ya, sebab kita mula lambat sikit tadi, kita ganti balik. Jadi apa ni, apa kita panggil, ya, Nabi mengadakan beberapa panji. Panji ni maknanya apa ni, bendera, ya, Muhajirin, panji Muhajirin, bendera Muhajirin diserah pada Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab ni wajahnya seirah Nabi, beliau adalah first cousin Nabi. Ya, kalau Nabi daripada apa ni, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, ya, Mus'ab bin Umair daripada Bani Abdul Dar. Abdul Dar dan Abdul Manaf adik-beradik. Ya, jadi oleh kerana itu cicit mereka, ya, Nabi dan juga Mus'ab bin Umair adalah first cousin. Ya, kemudian Khazraj, ya, bendera dipegang oleh Hubab bin Al-Munzir. Ya, kemudian untuk Aus kepada Usaid bin Al-Hudair. Ya, Usaid bin Hudair ataupun Usaid bin Al-Hudair. Nabi keluar dari Madinah bersama 1000 orang tentera. Bila sampai di puncak bukit, ya, As-Saniyah, baginda melihat satu pasukan tentera yang besar lalu bertanya mengenainya. Dijawab mereka adalah orang-orang Yahudi, ya, sekutu Abdullah bin Ubay. Baginda berkata, sesungguhnya kamu tidak meminta bantuan. Kami tidak minta bantuan orang-orang kafir untuk menghadapi orang-orang musyrik. Ya, kita tak guna orang kafir untuk lawan orang musyrik. Baginda mengarahkan supaya mereka pulang. Ini kerana mereka adalah orang yang tidak boleh dipercayai. Orang Yahudi tak boleh percaya. Orang munafik lagi lah, tuan-tuan.
Ya, sebab mereka ada sejarah pengkhianatan yang panjang. Ya, la takhunullah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kamu khianati Allah dan Rasul. Ya, jangan kamu khianati amanah yang Allah bagi kepada kamu. Jadi orang-orang Yahudi, ya, orang-orang apa ni, apa kita panggil munafik ni tak boleh percaya, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, ya, Nabi tidak benarkan mereka ikut. Kemudian baginda memeriksa barisan tentera, menghantar pulang mereka yang masih kecil, yang belum balik. Di antara mereka yang dihantar pulang adalah Rafi' bin Khadish, ya, dan Samurah bin Jundub. Tak dibenarkan. Ya. Rasulullah akhirnya membenarkan penyertaan Rafi' bin Khadish selepas memberitahu bahawa beliau adalah seorang pemanah. Ya, jadi umur Rafi' bin Khadish ini sekitar 15 tahun. Dalam perang biasanya 17 tahun. Ya, contoh Usamah bin Zaid, ya, ketika dilantik menjadi ketua perang, ya, untuk satu peperangan ketika Nabi sedang sakit, ya. Kemudian nanti Saidina Abu Bakar, ya, meneruskan apa ni pasukan yang ditubuhkan oleh Nabi itu yang diketuai oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ketika dilantik menjadi ketua perang, ya, panglima tentera, umurnya sekitar 17 tahun. Sebab itu kita tengok para sahabat Nabi yang berusia kurang daripada 17 tidak terlibat dalam perang. Ya, tak terlibat dalam perang, tuan-tuan. Ya, dalam perang Badar mana ada nama Abdullah bin Umar? Ya, Abdullah bin Umar tak ada. Ya, Abdullah bin Umar baru berumur sekitar 12 tahun dalam perang Uhud, dalam perang Badar. Perang Uhud 13. Tak ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas lagi tak ada, tuan-tuan. Sebab ketika hijrah dia baru berusia 13 hijrah dia berusia 3 tahun. Jabir bin Abdullah tak ada. Ya, begitu juga dengan Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik. Ini semua sahabat-sahabat Nabi yang masih kecil yang tak terlibat. Ya, Rafi' bin Khadish dalam perang Uhud baru berusia 15. Patutnya dia tak pergi, ya. Tetapi beliau dibenarkan kerana Nabi dapat tahu beliau seorang pemanah yang tepat. Beliau ni sharpshooter, tuan-tuan. Ya, sniper. Ya, kalau istilah kita. Ya, jadi beliau dibenarkan. Jadi Samurah bin Jundub yang dengar, tuan-tuan, menangis. Menangis Samurah bin Jundub, ya. Kerana apa, tuan-tuan? Ya, kerana tak boleh pergi perang. Sebab mereka tahu kelebihan berperang, tuan-tuan. Ya, mati syahid ini adalah jalan singkat ke syurga. Masuk syurga tanpa hisab. Yadkhulunal jannah asyuhada, ya, sayadkhulunal jannah bighairi hisab. Ya, para syahid ini mereka akan masuk dalam syurga Allah tanpa hisab, tuan-tuan. Allahu akbar. Ini benda-benda yang kita tak boleh nak dapatlah, tuan-tuan. Ya, kita tak terlibat dalam perang, kita tak tahu. Ya, tapi orang yang berterlibat dalam perang, ya, yang apa kita panggil berjihad, ya, face to face, ya, muajahah dengan orang kafir musyrikin, ya, dengan tentera Yahudi di Palestin contoh, ya, dengan tentera Rusia Mujahidin di Afghanistan, ya, begitu juga tentera umat Islam yang berlawan dengan Amerika contoh, ya, dengan tentera bersekutu, ya, di Iraq, ya, di mana-mana saja kita kata di atas muka bumi ini, ya. Mereka ni adalah golongan yang ada peluang menjadi asyuhada, ya, yang sayadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka masuk dalam syurga tanpa hisab. Tak perlu dibawa ke pengadilan, tuan-tuan. Kita habiskan cerita ni, tuan-tuan, ya. Jadi Rafi' bin Khadish 15 tahun dapat pergi kerana dia seorang sharpshooter, ya. Samurah menangis, berkata kepada bapa tirinya, ya, Rasulullah membenarkan penyertaan Rafi' dan menolak penyertaanku, sedangkan aku lebih kuat daripadanya, ya. Kerana dalam bab yang berkaitan dengan Rafi' tadi, dia pemanah. Ya, dia bukan apa kita panggil, dia bukan sword fighting. Ya, dia bukan buat sword fighting single combat lawan, bukan, tuan-tuan. Ya, jadi kalau sword fighting dia face to face dengan musuh. Tapi kalau pemanah mereka duduk atas bukit. Ya, 50 pemanah di atas bukit tu. Jadi beliau, ya, dibenarkan. Jadi kata Jabir bin Samurah, ya, aku lagi kuat. Ya. Maka dia minta, ya, berita tersebut diceritakan kepada Rasulullah. Dan baginda menyuruh mereka berdua bergelut. Ya, bergelut. Dalam pergelutan itu Samurah dapat mengalahkan Rafi'. Dengan itu Rasulullah membenarkannya mencari peperangan pada peperangan Uhud tu. Jadi Samurah bin Jundub lebih hebat. Tuan-tuan kalau tengok cerita-cerita Irtughal sebagai contoh, ya. Bagaimana, ya, biasa mereka buat adu kekuatan, ya, budak-budak muda ni. Ya, dan itu salah satu cara untuk mereka menunjukkan mereka layak untuk pergi berperang, tuan-tuan. Ini di bawah Turki Osmaniyah, tuan-tuan, ya, Ottoman Empire. Ya, jadi mereka pun menggunakan kaedah seperti mana yang pakai oleh para sahabat zaman Nabi dulu. Ya, jadi Samurah bin Jundub dapat kalahkan Rafi' dan beliau, ya, Rafi' tetap pergi sebab dia pemanah. Ya, tapi Samurah bin Jundub dia bukan pemanah. Ya, tapi beliau mempunyai tubuh yang kuat, ya, dan berjaya mengalahkan Rafi', maka dia pun layak. Dengan itu Rasulullah membenarkannya mencari peperangan. Pada malam Sabtu Rasulullah tidur di tempatnya dan melantik, ya, Muhammad bin
Muhammad bin Maslamah supaya mengawal tentera, ya, orang yang tadi yang ditugaskan, pegawai tugas-tugas khas, ya, special task officer dari tuan-tuan. Dan Zakwan bin Qais sebagai pengawal peribadinya, ya. Itulah kalau kita boleh detailkan, ya, ada bawah tu Zakwan bin Abdul Qais daripada Bani Zarik Al-Ansari, ya, orang Khazraj. Dikenal dengan Abu Sabah, menyertai perjanjian Aqabah, ya, yang pertama, ya, membawa Islam ke Madinah, syahid di medan Uhud, ya. Jadi Zakwan bin Abdul Qais, ya, beliau akan syahid, ataupun Zakwan bin Qais. Ada dua pendapat tuan-tuan, ya. Zakwan bin Abdul Qais dan Zakwan bin Qais. Ya, beliau syahid dalam perang Uhud, salah seorang daripada 70 sahabat yang syahid. Rasulullah bersabda mengenainya, sesiapa yang ingin melihat lelaki yang berjalan, ya, di kehijauan syurga pada hari esok, maka dia hendaklah melihat kepada lelaki ini. Maknanya Nabi dah tahu dah dengan, ya, maklumat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahawa Zakwan bin Abdul Qais atau Zakwan bin Qais akan terkorban. Tuan-tuan, ya, ini cerita-cerita motivasi pada kita, tuan-tuan. Anak-anak muda, ya, kita yang tak berapa muda pun kena baca. Dan sudah tentu rujukannya dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Cuma sayang kitab Isabah ni masih dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Ya, belum ada terjemahan lagi. Ya, kamilah, ya, guru-guru yang mengajar sirah ni, insya-Allah kita ceritalah sikit-sikit, tuan-tuan. Kita tambah maklumat. Ya, tetapi kalau tuan-tuan berminat untuk baca cerita sahabat ni, ada buku terjemahan dalam bahasa Inggeris, ya, tetapi bukan daripada Al-Isabah Ibnu Hajar tadi, ya, oleh Ibnu Sa'ad, tuan-tuan. Ya, nama kitabnya adalah Tabaqat, ya, Tabaqat Al-Kubra, ya, ataupun Tabaqat Ibnu Sa'ad. Tuan-tuan boleh cari online saja, tuan-tuan boleh belilah. Ya, tu dalam bahasa Inggeris, ada terjemahan yang sangat menarik. Sahabat-sahabat Nabi Mekah, di Madinah, ya, isteri-isteri Nabi, anak-anak perempuan Nabi, kemudian siapakah, ya, pahlawan-pahlawan, ya, di kalangan wanita dan macam-macam, tuan-tuan. Sangat menarik, ya. Walaupun kitab Ibnu Sa'ad, ya, tidaklah sehebat Ibnu Hajar, tapi memadailah, ya, untuk kita mengenali sebahagian para sahabat. Ya, dah jadi expert, tuan-tuan, betul, ya. Dan remaja tersebut, ya, berebut untuk berjuang, ya. Orang muda hari ini hanya berjuang guna mobile phone, tuan-tuan. Tapi kalau tujuan ni untuk dakwah, guna mobile phone juga, ya, tak ada masalah, tuan-tuan. Itu pun termasuk perjuangan juga. Menggunakan kemahiran IT dia, ya, kemahiran komunikasi dia, ya, untuk berdakwah, menyampaikan agama, ya, untuk lawan balik musuh Islam. Ya, seperti mana kita tahu, ya, beberapa anak muda Malaysia, Melayu daripada Malaysia dan Indonesia yang berjaya, kita panggil, ya, yang buat hacking, ya, kepada sistem military, kita panggil, ya, military system di Israel, ya, sampai benda ni viral. Oh, tu hebat, tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan boleh baca dalam internet lah, banyaklah kisah-kisah macam tu. Sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih pada PMP, ya, dan semua yang terlibat dalam menjayakan program kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.